Terjemahkan ini dan saya akan beri awak RM1.000.000, kata hartawan itu sambil ketawa. Para eksekutif pecah ketawa, tetapi apabila gadis itu membuka mulutnya, tawa mereka terhenti di wajah masing-masing. Menara Iskandar megah menjulang tinggi di atas kota bagai sebuah monumen kuasa, 60 tingkat kaca dan keluli yang memantulkan awan. Dibina dengan keringat ribuan pekerja yang tidak akan pernah memijak pejabat utamanya. Di tingkat teratas, di mana udara terasa lebih eksklusif dan permaidani lebih mahal daripada keseluruhan rumah, berlangsunglah adegan yang akan mengubah nasib buat selamanya. Tangan Nurul Amani sejuk beku, bukan kerana pendingin hawa yang mengekalkan suhu bilik mesyuarat pada tahap sempurna, tetapi kerana ketakutan yang menjalar di setiap urat nadinya. Dia berdiri di tengah-tengah bilik yang penuh dengan orang yang memandangnya seolah-olah dia adalah kotoran di kasut kulit mewah mereka. Ibunya, Maryam, membawanya hari itu kerana tiada siapa yang dapat menjaganya. Hari itu cuti sekolah dan pilihannya adalah membawanya ke tempat kerja atau meninggalkannya sendirian di apartemen kecil yang mereka kongsi. Maryam telah memilih apa yang dia fikir paling selamat. Betapa silapnya dia. Dan ini apa? Suara Datuk Razlan Iskandar memotong kesunyian seperti pisau berkarat. Ketua Pegawai Eksekutif Iskandar Raya Berhad adalah seorang lelaki yang telah membina empayarnya di atas tulang belakang orang lain. Sutnya berharga seperti gaji Maryam setahun, jam tangannya seperti gajinya 5 tahun. Tetapi perkara paling mahal yang dimilikinya ialah rasa jijiknya terhadap sesiapa sahaja yang dianggapnya rendah. Dan bagi Datuk Razlan Iskandar, hampir semua orang adalah rendah. Datuk Razlan, saya minta maaf. Maryam melangkah ke hadapan, suaranya bergetar. Anak saya tiada tempat untuk tinggal hari ini. Dia akan senyap sahaja di pantry. Dia tidak akan mengganggu sesiapa, saya janji. Pantry. Datuk Razlan mengangkat kening, memandang Amani dari atas ke bawah, dengan senyuman jijik yang hampir tidak disembunyikan. Anak awak bawa ke syarikat saya seolah-olah ini pusat jagaan kanak-kanak. Para eksekutif di sekeliling meja mula berbisik. Encik Syahrizal, peguam korporat dan orang kanan Datuk Razlan, tersenyum dengan ekspresi kepuasan yang hanya ditunjukkan oleh pengecut apabila seseorang yang lebih berkuasa merendah-rendahkan orang yang lemah. Datuk, saya. Maryam memulakan. Diam. Datuk Razlan mengangkat tangan, matanya tidak beralih dari Amani. Mari sini budak. Amani memandang ibunya. Dia melihat ketakutan di mata ibunya, rayuan senyap agar dia patuh tanpa menimbulkan masalah. Maryam telah bekerja di syarikat itu selama bertahun-tahun. Dia membersihkan lantai yang dikotori orang lain, menyusun pejabat yang dikemaskan orang lain. Dia menahan penghinaan yang orang lain tidak akan pernah bayangkan. Semuanya untuk memberikan anaknya kehidupan yang lebih baik. Dengan langkah perlahan, Amani berjalan ke tengah bilik. Dinding kaca menunjukkan bandar di bawah, kecil dan tidak penting. Meja mesyuarat berkilauan di bawah lampu, begitu digilap, sehingga Amani dapat melihat bayangannya sendiri. Seorang gadis berbaju seragam sekolah, beg galas biru tergantung di bahu, sama sekali tidak sesuai di kuil kuasa korporat itu. Siapa nama awak? Datuk Razlan bertanya, condong ke hadapan di kerusi kulitnya. Amani, Datuk. Amani, dia mengulang, merasakan nama itu seolah-olah sesuatu yang pahit. Beritahu saya, Amani, apa yang ibu awak buat di sini? Soalan itu adalah perangkap. Amani tahu itu. Mana-mana jawapan akan digunakan sebagai senjata. Dia bekerja, Datuk, jawabnya perlahan. Bekerja? Datuk Razlan ketawa pendek. Awak panggil kerja membersihkan tandas yang kami gunakan, mengutip sampah yang kami hasilkan. Beberapa eksekutif ketawa, yang lain memandang ke arah lain, tidak selesa tetapi tidak berani campur tangan. Itu kerja yang halal, Datuk, kata Amani. Dan sesuatu dalam suaranya membuat tawa terhenti. Datuk Razlan mengecilkan matanya. Dia tidak biasa dijawab. Apatah lagi, oleh seorang gadis, anak kepada pekerja pembersihnya, kerja yang halal. Dia berdiri. Ketinggiannya yang mengagumkan menaungi Amani. Ibu awak dapat gaji sebulan sama seperti apa yang saya belanjakan untuk satu makan malam. Dan awak datang ke sini untuk memberi saya pelajaran tentang kejujuran, Datuk Razlan. Satu suara wanita mencelah dari seberang meja. Itu Cik Lim Xiao Mei, pelabur dari Perancis yang datang untuk merundingkan perjanjian berjuta-juta ringgit. Mungkin kita patut teruskan mesyuarat ini. Dokumen boleh tunggu. Datuk Razlan tidak mengalihkan matanya dari Amani. Dia telah menemui hiburan baru. Beritahu saya, budak cerdik, sejauh mana awak pandai? Awak dapat markah baik di sekolah kampung awak. Amani tidak menjawab. Dia menundukkan pandangannya seperti yang diajar ibunya.
Jangan timbulkan masalah. Jangan tarik perhatian. Bertahan. Saya tanya awak soalan. Suara Datuk Razlan mengeras. Ya Datuk, saya dapat markah baik. Dalam mata pelajaran apa? Semua, Datuk. Tawa lagi bergema di bilik itu. Encik Syahrizal condong ke hadapan. Matanya bersinar dengan niat jahat. Semua? Termasuk bahasa? Tanya peguam itu. Ya Datuk, dan bahasa apa yang awak cakap? Budak genius. Datuk Razlan menyilangkan tangan, senyumannya semakin lebar. Amani ragu-ragu. Dia tahu apa sahaja yang dia katakan akan menjadi bahan ejekan, tetapi dia juga tahu bahwa berbohong adalah lebih buruk. Ibunya juga mengajarnya itu. Kebenaran, walaupun pahit, sentiasa lebih baik daripada dusta. Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, dan bahasa Indonesia, Datuk. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Dan kemudian Datuk Razlan melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka. Dia mendongakkan kepala ke belakang dan ketawa terbahak-bahak, sehingga tingkap bergetar. Ketawa yang mengandungi semua rasa jijiknya, semua ketidakpercayaannya, semua penghinaannya terhadap gadis kecil yang berani mendakwa sesuatu yang begitu tidak masuk akal. 5 bahasa. Dia menjerit sambil ketawa. Anak makcik pembersih cakap 5 bahasa. Para eksekutif menyertai ketawa. Lebih mudah ketawa bersama bos daripada berdiam diri. Lebih selamat menjadi rakan subahat daripada menjadi neutral. Mariam ingin berlari ke anaknya, tetapi kakinya terpaku di lantai. Air mata mengancam untuk tumpah, tetapi dia menahannya. Dia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Bukan di sini, bukan sekarang. Datuk Razlan. Cik Lim Siu Mei bercakap lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Saya rasa ini sudah cukup. Tetapi Datuk Razlan belum selesai. Dia ada idea. Idea yang baginya kelihatan bijak dalam kekejamannya. Dia mendekati meja dan mengambil seikat dokumen. Ia adalah kontrak untuk rundingan antarabangsa yang akan diadakan petang itu. Dokumen dalam 5 bahasa berbeza yang disediakan oleh penterjemah profesional yang mengenakan bayaran lumayan untuk kerja mereka. Baiklah, budak poliglots kecil. Datuk Razlan mendekati Amani, melambai-lambaikan kertas di hadapan wajahnya. Saya cadangkan satu perjanjian. Datuk Razlan. Cik Lim Siu Mei memulakan. Diam. Dia mengarahkan tanpa memandangnya. Matanya terpaku pada Amani seperti pemangsa memerhati mangsanya. Saya beri awak RM1.000.000 jika awak terjemahkan ini. Bilik itu menjadi kecoh. RM1.000.000 kepada seorang budak perempuan. Encik Syahrizal tersenyum lebar. Dia faham sepenuhnya apa yang bosnya lakukan. Ia adalah penghinaan yang sempurna. Gadis itu tidak akan dapat menterjemah apa-apa. Dia akan dimalukan dan ibunya akan belajar pelajaran untuk tidak lagi membawa masalah ke pejabat. Ini ada dokumen dalam bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, bahasa Indonesia, dan Jepun. Datuk Razlan menyambung. Jika awak boleh membaca dan menterjemahkannya dengan betul, saya beri awak wang itu. RM1.000.000 sekarang juga, di hadapan semua orang. Itu tidak adil, Mariam akhirnya menemui suaranya. Dia cuma budak. Budak yang mendakwa dia cakap 5 bahasa. Datuk Razlan tidak memandangnya pun. Bukan begitu Amani? Atau awak berbohong? Amani mengangkat pandangannya buat kali pertama sejak dia memasuki bilik itu. Matanya bertemu dengan mata Datuk Razlan. Di dalamnya tiada ketakutan, tiada rasa malu. Ada sesuatu yang CEO itu tidak lihat sejak sekian lama. Ada api. Saya tidak berbohong, Datuk, kata Amani. Suaranya jelas dan tegas. Tetapi awak sebut Jepun. Saya cakap bahasa Indonesia. Bukan Jepun. Senyuman Datuk Razlan goyah seketika. Kalau begitu, saya rasa awak kalah secara lalai. Sayang sekali. Tetapi saya boleh cuba juga. Amani menghulurkan tangannya. Beri saya dokumen itu. Bisikan bergema di bilik itu. Tiada siapa yang menyangka. Semua menjangkakan air mata, permohonan maaf, penghinaan yang lengkap. Bukan seorang gadis kecil menghulurkan tangan dengan autoriti yang sama seperti seorang eksekutif memuktamadkan perjanjian. Datuk Razlan ragu-ragu. Buat kali pertama dalam perbualan, dia kelihatan tidak pasti bagaimana untuk meneruskan, tetapi kebanggaannya lebih besar daripada kehati-hatiannya. Ikut suka awak, dia menyerahkan dokumen itu dengan senyuman menghina. Awak ada 5 menit. Amani mengambil kertas-kertas itu, tangannya tidak lagi menggeletar. Sesuatu telah berubah dalam dirinya, atau mungkin sesuatu yang sentiasa ada di sana akhirnya telah terjaga. Dia melihat dokumen pertama. Ia dalam bahasa Inggris. Ia adalah kontrak pelaburan dengan klausa kompleks mengenai peratusan pegangan dan jaminan kewangan. Dia mula membaca dengan kuat. Pada mulanya,
Tiada siapa yang benar-benar memberi perhatian. Mereka menjangkakan dia akan gagap, keliru, untuk membuktikan penipuan yang semua percaya. Tetapi kemudian perkataan-perkataan itu mula mengalir. Amani bukan sahaja membaca, dia menterjemah secara serentak ke bahasa Melayu, menjelaskan makna setiap klausa dengan ketepatan yang membuat Cik Lim Siu Mei condong ke hadapan di tempat duduknya. "Tunggu," pelabur Perancis itu mencela. "Apa yang awak katakan tentang klausa penamatan, Amani?" Amani mengulang terjemahan itu, menambah konteks undang-undang yang bahkan tidak difikirkan oleh peguam yang hadir. Dokumen kedua adalah dalam bahasa Mandarin. Amani mengambilnya dan memandang terus ke arah Cik Lim, mula membaca dalam Mandarin Beijing yang sempurna. Cik Lim Siu Mei pucat. Sebutan dia berbisik dalam bahasa ibundanya. Ia sempurna. Amani tersenyum sedikit dan meneruskan terjemahan ke bahasa Melayu. Dokumen ketiga adalah dalam bahasa Tamil. Ia adalah laporan teknikal mengenai pemindahan bank antarabangsa. Amani membacanya dengan kelancaran yang sama. Lohatnya begitu sempurna sehingga Encik Kumar Naidu, juru bank India yang hadir sebagai perunding, menanggalkan cermin matanya untuk memandangnya dengan lebih baik. "Mana awak belajar Tamil?" Dia bertanya dalam bahasanya. "Jiran saya orang India, Encik." Amani menjawab juga dalam bahasa Tamil. "Dia mengajar saya sejak kecil lagi." Dia kata, perkataan adalah jambatan antara dunia. Dokumen keempat adalah dalam bahasa Indonesia. Ia adalah surat niat dari Syekh Abdullah, ahli perniagaan yang akan berunding melalui sidang video petang itu. Amani mengambil kertas itu dan mula membaca aksara bahasa Indonesia dari kanan ke kiri, suaranya mengambil irama tertentu bahasa lama itu. Syekh Abdullah, yang disambungkan melalui sidang video untuk memerhati mesyuarat awal, berdiri dari tempat duduknya di pejabatnya beribu-ribu kilometer jauhnya. "Siapa budak ini?" Dia bertanya dalam bahasa Indonesia. "Anak makcik pembersih." Amani menjawab dalam bahasa yang sama, tanpa mengalihkan pandatannya dari dokumen itu. "Dan surat awak ditulis dengan sangat baik, Syekh Abdullah, terutamanya perenggan mengenai kepentingan kepercayaan dalam perniagaan." Bilik itu senyap sunyi. Datuk Razlan Iskandar telah berhenti tersenyum. Wajahnya telah berubah menjadi topeng ketidakpercayaan yang perlahan-lahan bertukar menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Penghinaan. Hanya tinggal satu dokumen, yang dalam bahasa Jepun, bahasa yang Amani akui tidak diketahuinya. Datuk Razlan melihat peluangnya. "Yang terakhir," katanya, mendapatkan semula sedikit ketenangannya. "Jepun, awak kata awak tak cakap. Saya rasa di situ tamatlah sandiwara awak." Amani memandang dokumen itu. Aksara Jepun membalas pandangannya seperti teka-teki yang mustahil. Dia merasakan beban semua pandangan ke atasnya. Dia merasakan harapan ibunya. Dia merasakan penghinaan Datuk Razlan. Dia merasakan kehairanan pelabur antarabangsa. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka. Dia berjalan ke arah Puan Ayumi Sato, eksekutif Jepun, duduk. Dia membongkok hormat, seperti yang pernah dilihatnya dalam video pendidikan, dan berkata, "Puan Ayumi, saya tidak cakap Jepun, tetapi saya telah mengkaji budaya negara awak selama bertahun-tahun. Saya tahu di Jepun, mengakui apa yang awak tidak tahu adalah sama pentingnya dengan menunjukkan apa yang awak tahu. Saya dengan rendah hati meminta awak mengajar saya membaca dokumen ini. Bukan hari ini, tetapi suatu hari nanti." Kesunyian yang menyusul berbeza daripada yang sebelumnya. Puan Ayumi Tanaka berdiri perlahan. Matanya bersinar dengan sesuatu yang mungkin kekaguman atau mungkin sesuatu yang lebih mendalam. "Di Jepun," katanya dalam bahasa Melayu dengan lohat lembut, "kami ada perkataan, gambaru." Ia bermaksud berusaha sebaik mungkin, tidak pernah menyerah, memberikan segalanya walaupun hasilnya tidak pasti. Dia memandang Datuk Razlan dengan ekspresi yang membuat CEO itu berundur selangkah. "Gadis ini baru sahaja menunjukkan lebih banyak gambaru daripada mana-mana eksekutif yang pernah saya kenal dalam 20 tahun perniagaan." Cik Lim Siu Mei juga berdiri. "Saya sangat bersetuju. Apa yang saya saksikan tadi sungguh luar biasa." Encik Kumar Naidu mengangguk. "Saya tidak pernah melihat perkara seperti ini." Syekh Abdullah dari skrin bercakap dalam bahasa Melayu dengan suara berat. "Datuk Razlan, awak janji RM1.000,000. Gadis ini menterjemah 4 daripada 5 dokumen dengan sempurna. Saya akan katakan dia telah memenuhi lebih daripada yang sepatutnya." Datuk Razlan melihat sekeliling. Sekutu yang dia harapkan kini berpaling menentangnya. Penghinaan yang dia rancangkan untuk seorang gadis kini menimpa dirinya sendiri. Ini tidak masuk akal. Suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan. "Itu cuma gurauan. Sudah tentu saya tidak akan beri RM1.000.000 kepada budak mentah.
Gurauan? Cik Lim Siu Mei mengulang perlahan. Menghina seorang gadis di hadapan pelabur antarabangsa awak rasa lucu? Datuk Razlan? Ini syarikat saya. Datuk Razlan memukul meja. Saya yang tentukan apa yang lucu dan apa yang tidak. Encik Syahrizal cuba mencelah. Mungkin kita patut berehat seketika. Tiada siapa minta pendapat awak. Datuk Razlan menjerit kepada peguamnya sendiri. Amani berdiri di tengah-tengah bilik, memegang dokumen-dokumen itu di dadanya. Dia memandang ibunya yang menangis senyap berhampiran pintu. Air mata kebanggaan bercampur dengan ketakutan akan apa yang akan datang. Kerana kedua-duanya tahu kebenaran. Datuk Razlan tidak akan memaafkan penghinaan ini. Tidak kira apa yang pelabur fikir, tidak kira apa yang betul atau adil, balas dendam akan datang. Ia hanya menunggu masa. Tetapi pada saat itu, ketika matahari petang menembus tingkap dan memandikan bilik itu dengan cahaya keemasan, Nurul Amani telah mencapai sesuatu yang tiada siapa sangka mungkin. Dia telah menggoyahkan seorang gergasi. Dan itu, walaupun dia belum mengetahuinya, hanyalah permulaan. Kerana di suatu tempat di menara kaca dan keluli itu, seseorang yang lain telah memerhati, seseorang yang mengetahui rahsia yang akan mengubah segalanya. Dan seseorang itu baru sahaja menemui apa yang dia cari selama bertahun-tahun. Akibatnya datang lebih cepat daripada yang Mariam takutkan. Malam itu juga, ketika ibu dan anak berjalan pulang ke apartemen kecil mereka di pinggir bandar, telefon Mariam berbunyi. Nombor itu dari syarikat. Jantungnya terhenti sebelum menjawab. Puan Mariam, suara di hujung talian dingin, profesional, pihak sumber manusia. Anda dimaklumkan bahawa perkhidmatan Anda tidak lagi diperlukan di Iskandar Raya Berhad. Anda boleh datang esok untuk mengambil bayaran penyelesaian Anda. Panggilan itu terputus sebelum Mariam sempat menjawab. Amani memerhati bagaimana wajah ibunya rebah, bagaimana air mata mula mengalir, bagaimana bahunya melorot di bawah beban yang tidak kelihatan tetapi menghancurkan. Ibu. Amani menghulurkan tangan. Jangan cakap apa-apa, bisik Mariam. Tolong, bukan sekarang. Mereka berjalan pulang dalam diam. Kesunyian yang lebih berat daripada mana-mana perkataan. Amani merasakan buku lali di kerongkongnya membesar dengan setiap langkah. Dia telah menyebabkan ini, detik keberaniannya telah memusnahkan satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Apartemen itu menyambut mereka dengan kegelapan biasa. Mariam tidak menyalakan lampu. Dia duduk di satu-satunya kerusi di ruang makan dan menundukkan kepalanya di antara tangannya. 15 tahun, dia bergumam. 15 tahun bekerja di sana, menahan segalanya. Dan dalam sehari semuanya berakhir. Ibu, saya tak sengaja. Saya tahu awak tak sengaja. Mariam menaikkan suaranya buat kali pertama. Matanya bersinar dengan air mata dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang Amani tidak pernah lihat padanya. Keputusasaan. Tapi sekarang kita tiada apa-apa, Amani. Awak faham? Tiada apa-apa. Sewa rumah perlu dibayar dalam 2 minggu. Saya tiada simpanan. Saya tiada kerja lain yang menunggu. Apa yang akan kita buat? Amani tiada jawapan. Dia berdiri di tengah-tengah ruang tamu kecil itu, merasakan setiap perkataan ibunya menusuk dadanya seperti jarum ais. Saya sepatutnya berdiam diri, katanya akhirnya. Saya sepatutnya membiarkan dia mempermainkan saya dan... Tidak, anak. Mariam menarik nafas dalam-dalam cuba mendapatkan semula ketenangannya. Apa yang awak buat itu berani, itu luar biasa. Tapi di dunia ini, yang berani tidak selalu menang. Kadang-kadang yang berkuasa hanya menghancurkan mereka yang berani mencabar mereka. Itu tidak adil. Tidak, memang tidak. Kesunyian kembali lebih berat dari sebelumnya. Amani mendekati ibunya dan memeluknya. Mariam teresak-esak di bahu anaknya, melepaskan semua ketakutan dan kekecewaan yang telah ditahan selama berjam-jam, selama bertahun-tahun, jika dia jujur. Kita akan cari penyelesaian, bisik Amani. Saya tak tahu bagaimana, tapi kita akan buat. Saya janji. Mariam tidak menjawab, hanya terus menangis. Hari-hari berikutnya adalah yang paling sukar yang Amani ingat. Mariam keluar setiap pagi sebelum subuh mencari kerja di mana-mana sahaja yang akan menerimanya, restoran, kedai, pejabat pembersihan. Tetapi setiap pintu tertutup dengan jawaban yang sama. Tiada kekosongan. Apa yang Mariam tidak tahu ialah Datuk Razlan Iskandar telah membuat panggilan. Dia telah menggunakan pengaruhnya untuk memastikan tiada syarikat di bandar itu akan mengupah wanita yang telah membesarkan gadis yang menghinanya. Itu adalah cara balas dendamnya, senyap, berkesan, kejam. Amani terus bersekolah, tetapi fikirannya berada di tempat lain. Dia memandang keluar tingkap semasa kelas, memikirkan ibunya berjalan di bawah matahari, mengetuk pintu yang tidak pernah terbuka.
Nurul Amani, adakah awak memberi perhatian? Suara guru menariknya dari lamunan. Semua mata di kelas tertumpu padanya. Ya, cikgu, maaf. Kalau begitu, boleh awak beritahu saya jawaban kepada soalan yang baru saya tanya. Amani tidak tahu apa soalan itu, tetapi fikirannya bekerja pantas. Dia memandang papan hitam, melihat nomor-nomor persamaan matematik, dan dalam beberapa saat mengira jawabannya. 42, cikgu. Guru itu berkelip terkejut. Betul, tapi coba lebih fokus dalam kelas, Cik Amani. Amani mengangguk, tetapi fikirannya sudah melayang lagi. Dia perlu mencari cara untuk membantu ibunya. Dia perlu membetulkan apa yang telah disebabkannya. Seminggu selepas dipecat, keadaan kritikal. Peti sejuk hampir kosong, bil-bil terkumpul tanpa dibayar, dan Mariam telah mula batuk, bunyi yang dalam, dan membimbangkan yang semakin teruk setiap malam. Ini cuma selsema, katanya apabila Amani bertanya. Jangan risau. Tetapi Amani memang risau. Dia dapat melihat bagaimana ibunya semakin lemah, bagaimana lingkaran hitam di bawah mata semakin membesar, bagaimana setiap hari tanpa kerja meragut sedikit lagi harapan daripadanya. Ketika itulah Amani membuat keputusan. Dia menunggu ibunya tertidur dan menghidupkan komputer lama yang mereka miliki. Sambungan internet perlahan, tetapi ia berfungsi. Dia mula mencari kerja penterjemahan dalam talian, perkhidmatan, di mana orang membayar untuk terjemahan dokumen. Dia tiada sijil, tiada kelayakan, tiada apa-apa selain bahasanya dan keazamannya. Dia mencipta akaun dengan nama palsu. Dia tidak boleh menggunakan namanya sendiri. Dia masih di bawah umur dan peraturan tidak membenarkannya bekerja. Tetapi peraturan tidak memberi makan ibunya. Peraturan tidak membayar sewa. Kerja pertamanya kecil, menterjemah menu restoran dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Bayarannya hanya beberapa sen. Tetapi Amani melakukannya dengan dedikasi yang sama seperti yang dia tunjukkan di bilik mesyuarat Iskandar. Apabila pelanggan meninggalkan ulasan positif, sesuatu berubah. Pelanggan lain mula menghubunginya. Dokumen undang-undang, surat perniagaan, email penting. Setiap kerja lebih kompleks dari sebelumnya, tetapi Amani tidak berhenti. Dia bekerja sehingga subuh apabila ibunya tidur. Dia bangun awal untuk pergi ke sekolah. Dia tidur hanya beberapa jam. Tetapi setiap sen yang diperolehinya pergi terus ke akaun yang berjaya dibukanya dengan dokumen pinjaman dari jiran dewasa yang berhutang budi kepada ibunya. Minggu berlalu. Mariam melihat perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Peti sejuk ada makanan, bil-bil dibayar. Tetapi apabila dia bertanya, Amani hanya berkata dia menemui shilling di jalanan atau seorang jiran telah memberi mereka bekalan makanan. Amani, Mariam menghadapinya suatu malam. Saya perlu awak beritahu saya kebenaran. Dari mana datangnya wang itu? Amani ragu-ragu. Dia benci berbohong kepada ibunya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia memberitahu kebenaran, Mariam akan melarangnya meneruskan. Dan kemudian, apa yang akan mereka makan? Saya buat kerja-kerja kecil, katanya akhirnya. Membantu rakan-rakan dengan tugasan. Tiada yang buruk, ibu, saya janji. Mariam memandangnya lama. Mata ibunya tahu ada lebih daripada itu. Tetapi juga tahu anaknya cuba membantu dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Janji dengan saya awak tak buat apa-apa yang berbahaya. Saya janji. Itu janji separuh benar. Bekerja sehingga keletihan adalah berbahaya. Memalsukan umurnya untuk bekerja adalah menyalahi undang-undang. Tetapi Amani yakin bahwa itu perlu, bahwa tujuan menghalalkan cara. Betapa silapnya dia. Panggilan itu tiba sebulan selepas dipecat. Amani sedang dalam kelas apabila pengetua masuk ke bilik dengan ekspresi serius. Nurul Amani, awak perlu ikut saya. Bisikan memenuhi bilik Darjah apabila Amani bangun. Dia berjalan di belakang pengetua melalui koridor yang tiba-tiba terasa lebih panjang, lebih mengancam. Di pejabat pengetua, dua orang menunggu, seorang lelaki dan seorang wanita, kedua-duanya dengan ekspresi profesional yang tidak mendedahkan apa-apa. Amani, mereka dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Pengetua menjelaskan, mereka ada beberapa soalan untuk awak. Tidak, jantung Amani tenggelam. Cik Amani, lelaki itu bercakap dengan suara yang neutral. Kami menerima laporan tanpa nama mengenai situasi keluarga awak. Ia mendakwa awak bekerja secara haram dan ibu awak tidak mempunyai pekerjaan atau cara untuk menyara awak. Itu tidak. Amani memulakan. Kami juga menerima dokumentasi yang menunjukkan awak telah menggunakan identiti palsu untuk beroperasi di platform kerja dalam talian. Wanita itu menambah, adakah itu benar? Amani merasakan dunia semakin tertutup di sekelilingnya.
Seseorang telah melaporkannya. Seseorang yang tahu dengan tepat apa yang dia lakukan. Datuk Razlan, mesti dia. Balas dendamnya tidak berakhir dengan pemecatan ibunya. Dia telah menunggu, memerhati, dan kini menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Kami perlu bercakap dengan ibu awak. Lelaki itu menyambung. Dan bergantung kepada apa yang kami dapati, kami mungkin perlu mempertimbangkan pilihan penjagaan alternatif. Penjagaan alternatif? Amani merasakan udara meninggalkan paru-parunya. Awak nak ambil saya dari ibu saya? Tiada siapa yang mahu itu, kata wanita itu. Tetapi suaranya tidak meyakinkan. Kami hanya mahu memastikan awak berada dalam persekitaran yang selamat. Ibu saya adalah orang yang paling selamat di dunia. Amani merasakan air mata mengancam untuk keluar, tetapi dia menahannya dengan semua kekuatan kehendaknya. Dia telah mengorbankan segalanya untuk saya. Segalanya. Dan jika saya melakukan kesilapan, itu adalah untuk membantunya, bukan kerana dia memaksa saya. Kami faham ini situasi yang sukar. Lelaki itu berkata, tetapi kami ada prosedur yang perlu diikuti. Mariam tiba di sekolah 30 menit kemudian. Apabila dia masuk ke pejabat dan melihat para pegawai, wajahnya pucat. Apabila dia mendengar tuduhan-tuduhan itu, matanya dipenuhi air mata. Apabila dia faham mereka boleh mengambil anaknya, sesuatu dalam dirinya pecah. Tolong, dia merayu dengan suara pecah. Anak saya hanya cuba membantu saya. Ini salah saya. Semua salah saya. Hukum saya, bukan dia. Puan Mariam, kami di sini bukan untuk menghukum sesiapa. Wanita itu berkata, kami di sini untuk menilai situasi. Situasinya ialah saya kehilangan kerja secara tidak adil. Mariam menaikkan suaranya buat kali pertama. Saya dipecat kerana anak saya membuktikan dia lebih pandai daripada lelaki paling berkuasa di syarikat itu. Dan sejak itu lelaki itu telah memastikan untuk memusnahkan hidup kami. Dia yang patut disiasat, bukan kami. Puan, kami faham awak terganggu. Awak tak faham apa-apa. Mariam teresak-esak sekarang. Awak tak faham apa rasanya berjalan di jalanan, mencari kerja, sementara anak awak kelaparan. Awak tak faham apa rasanya melihat anak awak berjaga sampai subuh cuba menyelamatkan kami. Awak tak faham apa-apa. Amani mendekati ibunya dan memeluknya. Kedua-duanya menangis sekarang, berpegangan erat satu sama lain, seolah-olah dunia cuba memisahkan mereka. Dan dalam beberapa cara, memang begitu. Kami perlu membuat lawatan ke rumah awak. Lelaki itu berkata akhirnya, dan kami ingin menemu bual Amani secara berasingan. Itu prosedur standar. Awak tak akan pisahkan saya dari anak saya. Mariam berkata dengan keazaman yang kuat yang menembus air mata. Tiada siapa yang bercakap tentang perpisahan lagi. Wanita itu cuba menenangkan situasi. Kami hanya. Lagi Mariam mengulang perkataan itu seolah-olah racun. Awak dengar itu Amani? Lagi. Seolah-olah ia tidak dapat dielakkan. Seolah-olah mereka sudah memutuskan. Ibu. Amani berbisik. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan buktikan kita adalah sebuah keluarga, kita menjaga satu sama lain. Mereka akan lihat kebenaran. Kebenaran, Mariam bergumam pahit. Kebenaran ialah orang miskin tiada kebenaran, kita hanya ada cerita yang orang kaya putuskan untuk ceritakan tentang kita. Temu bual berasingan itu adalah jam paling panjang dalam hidup Amani. Dia ditanya soalan tentang ibunya, tentang rumahnya, tentang makanannya, tentang impiannya, tentang ketakutannya. Setiap jawaban dianalisis, dicatat, dihakimi. Adakah ibu awak pernah menyakiti awak? Tidak pernah. Ibu saya adalah orang yang paling lembut di dunia. Adakah awak rasa selamat di rumah awak? Saya rasa selamat kerana saya bersamanya. Kenapa awak mula bekerja dalam talian? Amani ragu-ragu sebelum menjawab. Dia tahu kebenaran boleh memburukkan keadaan, tetapi dia juga tahu bahawa penipuan telah membawanya ke sini. Kerana ibu saya sakit teruk, kerana terlalu banyak mencari kerja yang tidak ditemuinya, kerana kami tiada apa-apa untuk dimakan, kerana saya satu-satunya yang boleh melakukan sesuatu dan bahasa adalah satu-satunya yang saya miliki. Adakah awak tahu ia menyalahi undang-undang? Saya tahu ia perlu. Pegawai itu memandangnya lama. Ada sesuatu di matanya yang Amani tidak dapat tafsirkan. Belas kasihan, penghakiman, kedua-duanya. Amani, awak tahu siapa yang membuat laporan tanpa nama tentang keluarga awak? Saya rasa ya. Siapa? Datuk Razlan Iskandar. Lelaki yang memecat ibu saya. Lelaki yang berjanji akan memberi saya RM1 juta jika saya menterjemah dokumen dan kemudian memperolok-olokkan saya apabila saya melakukannya. Pegawai itu mencatat. Itu tuduhan serius. Itu kebenaran. Apabila akhirnya mereka dibenarkan untuk bertemu,
Ibu dan anak berpelukan seolah-olah mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Mereka tak akan pisahkan kita, bisik Amani di telinga ibunya. Saya tak akan benarkan, anak saya yang berani. Mariam mencium dahinya. Pejuang kecil saya. Tetapi ketika mereka keluar dari sekolah, tiada seorang pun daripada mereka menyedari kenderaan yang diletakkan di seberang jalan, mahupun lelaki yang memerhati mereka dengan senyuman puas. Encik Syahrizal menurunkan tingkap dan mendial nombor di teleponnya. Datuk Razlan semuanya berjalan seperti yang dirancang. Pihak berkuasa sudah terlibat. Hanya menunggu masa sebelum budak itu berakhir dalam sistem penjagaan. Suara Datuk Razlan kedengaran puas di hujung talian. Hebat! Tiada siapa yang menghina saya dan terlepas. Sama sekali tiada siapa. Apa yang kita buat dengan ibunya? Dia sudah hancur, tiada kerja, tiada wang, dan tidak lama lagi tiada anak. Itu hukuman yang cukup buat masa ini. Dan jika ada yang tahu penglibatan kita, Datuk Razlan ketawa perlahan. Siapa yang akan percaya pekerja pembersih tentang tindakan salah seorang lelaki paling berkuasa di negara ini? Tiada siapa. Itu keistimewaan kuasa Syahrizal. Kita boleh buat apa sahaja yang kita mahu. Dan dunia hanya memandang ke arah lain. Panggilan itu terputus. Syahrizal menghidupkan enjin dan memandu pergi, meninggalkan seorang ibu dan anak yang berjalan berpelukan menuju masa depan yang tidak pasti. Tetapi apa yang tiada seorang pun daripada mereka tahu, ialah seseorang yang lain telah mendengar perbualan itu. Seseorang yang telah memasang alat mendengar di telefon Syahrizal beberapa bulan lalu menunggu saat ini. Seseorang yang mengetahui semua rahsia Datuk Razlan Iskandar. Dan seseorang itu baru sahaja memutuskan sudah tiba masanya untuk bertindak kerana dalam bayangan Menara Iskandar, ribut akan melanda dan apabila ia tiba, tiada apa-apa yang akan sama lagi. Tan Sri Arifin Shah telah hidup 73 tahun mempelajari satu kebenaran asas. Kuasa sebenar tidak diukur dengan jeritan, tetapi dengan kesunyian. Duduk di pejabat pribadinya, di sebuah bangunan tanpa nama di pusat bandar, dia mendengar buat kali ketiga rakaman perbualan antara Encik Syahrizal dan Datuk Razlan Iskandar. Setiap perkataan mengesahkan apa yang telah disyaki selama bertahun-tahun. Anak saudaranya telah menjadi raksasa, kerana Datuk Razlan Iskandar adalah anak saudaranya, anak kepada adiknya yang telah dibesarkan oleh Tan Sri Arifin sebagai anaknya sendiri apabila adiknya meninggal dunia kerana penyakit yang doktor tidak pernah dapat menjelaskan. Dia telah memberinya pendidikan, peluang, hubungan. Dia telah mengajarnya semua tentang perniagaan. Dan Datuk Razlan telah menggunakan setiap pelajaran untuk membina empayar kekejaman. Tan Sri Arifin, suara pembantunya, seorang wanita bernama Cik Suraya, mengganggu fikirannya. Siasatan yang awak minta telah selesai. Cik Suraya meletakkan sebuah fail tebal di atas meja. Dia seorang wanita separuh umur, bijaksana, cekap. Dia telah bekerja untuk Tan Sri Arifin selama berdekad-dekad dan mengetahui rahsia yang boleh menjatuhkan kerajaan. Apa yang awak temui tentang budak itu? Tan Sri Arifin bertanya tanpa mengangkat pandangan. Nurul Amani, pelajar cemerlang, markah sempurna di semua peringkat. Fasih dalam 5 bahasa yang terbukti. Ibunya, Mariam, bekerja 15 tahun di Iskandar Raya Berhad sehingga pemecatannya secara tidak adil sebulan yang lalu. Dan laporan tanpa nama itu, kami menjejaki asal-usulnya, ia dibuat dari telefon pakai buang. Tetapi menara komunikasi menempatkan panggilan itu di dalam Menara Iskandar, khususnya di tingkat pejabat undang-undang. Syahrizal, Tan Sri Arifin bergumam nama itu seolah-olah racun. Ada lagi, Cik Suraya menyambung. Ibunya sakit. Bermula sebagai batuk biasa, tetapi semakin teruk. Kenalan kami di hospital community menunjukkan dia telah melawat klinik percuma 3 kali dalam 2 minggu lepas. Doktor mengesyaki bronkitis teruk, mungkin semakin teruk menjadi pneumonia. Dia memerlukan ubat yang tidak mampu dibayar. Tan Sri Arifin menutup matanya. Image Mariam berjalan di bawah hujan mencari kerja. Sakit sementara anaknya bekerja sehingga subuh untuk menyara mereka, menimbulkan rasa bersalah. Dia telah mencipta raksasa yang memusnahkan kehidupan itu. Bagaimana dengan kes dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Perbicaraan dijadwalkan dalam seminggu. Jika penilaian menentukan bahawa rumah itu tidak sesuai, Amani akan dikeluarkan dari penjagaan ibunya dan ditempatkan dalam sistem. Dan para penilai? Disitulah yang menarik. Cik Suraya mengeluarkan dokumen lain. Salah seorang pegawai yang ditugaskan, Encik Azman, mempunyai hubungan kewangan dengan syarikat subsidiari Iskandar Raya Berhad. Dia menerima bayaran bulanan yang dikategorikan sebagai perundingan, tetapi tiada bukti perkhidmatan yang diberikan. Rasus yang diselindungkan,
Tan Sri Arifin mengangguk perlahan. Datuk Razlan membeli penilai itu. Nampaknya begitu. Keputusan mungkin sudah ditentukan. Tan Sri Arifin bangun dari kerusinya dan berjalan ke tingkap. Dari situ dia dapat melihat Menara Iskandar bersinar di kejauhan, sebuah monumen ego seorang lelaki tanpa hati nurani. Selama bertahun-tahun, Tan Sri Arifin telah memerhati dari bayangan. Dia telah mengasaskan Iskandar Raya Berhad berdekad-dekad lalu, tetapi telah bersara apabila kesihatannya mula merosot, menyerahkan segalanya kepada anak saudaranya. Itu adalah kesilapannya yang terbesar. Datuk Razlan telah mengubah syarikat itu, menjadikannya lebih besar, lebih kaya, lebih berkuasa, tetapi dia juga telah mengubahnya menjadi sesuatu yang korup. Rasuah kepada pegawai, pemusnahan pesaing, eksploitasi pekerja, dan kini penganiayaan seorang ibu dan anaknya hanya kerana kesalahan kecil telah melukai harga dirinya. Suraya, Tan Sri Arifin bercakap tanpa berpaling, "Saya perlukan awak buat sesuatu untuk saya, apa sahaja yang Tan Sri arahkan. Saya mau berjumpa dengan budak itu, Nurul Amani." Amani sedang berjalan pulang dari sekolah apabila dia menyadari seseorang mengikutinya. Ia tidak jelas. Siapa sahaja itu tahu bagaimana untuk menjaga jarak. Tetapi Amani telah membangunkan naluri yang tajam dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Hidup di bawah ancaman berterusan melakukan itu kepada orang. Dia mempercepatkan langkahnya. Pengikut itu juga mempercepatkan. Jantungnya mula berdegup lebih laju. Ia adalah seseorang yang dihantar oleh Datuk Razlan. Satu lagi langkah dalam permainannya yang kejam. Dia terfikir untuk berlari, tetapi kakinya terlalu menggeletar. "Nurul Amani," satu suara wanita memanggil. Dia berpusing mendadak. Seorang wanita separuh umur mendekat dengan tangan kelihatan, menunjukkan dia tidak mengancam. "Siapa awak?" Amani berundur selangkah. "Nama saya Cik Suraya. Saya tidak datang untuk menyakiti awak. Saya datang untuk menawarkan bantuan." "Bantuan?" Amani ketawa pahit. "Orang terakhir yang menawarkan bantuan akhirnya melaporkan kami kepada pihak berkuasa. Saya faham ketidakpercayaan awak, tapi ada seseorang yang ingin bertemu awak. Seseorang yang tahu apa yang Datuk Razlan Iskandar telah lakukan kepada awak dan ibu awak. Seseorang yang benar-benar boleh membantu awak berdua." "Siapa?" "Namanya Tan Sri Arifin Shah. Dia ialah pemilik asal Iskandar Raya Berhad." Amani berkelip, pemilik asal, tapi Datuk Razlan. Datuk Razlan adalah anak saudaranya. Tan Sri Arifin mengasaskan syarikat itu berdekad lalu dan menyerahkannya apabila dia bersara, tetapi dia tidak pernah membayangkan apa yang akan diubah menjadi oleh anak saudaranya. Dan kenapa dia mahu membantu kami? Cik Suraya memandangnya dengan ekspresi yang bercampur kesedihan dan keazaman, kerana dia telah bertahun-tahun memerhati kekejaman anak saudaranya tanpa dapat berbuat apa-apa. Kerana dia melihat apa yang dilakukan kepada awak di bilik mesyuarat itu dan berasa malu untuk berkongsi darah dengan lelaki itu. Dan kerana dia percaya awak, Amani, mempunyai sesuatu yang dia hilang sejak sekian lama. Apa? Keberanian untuk berdepan dengan yang berkuasa. Pertemuan itu berlangsung petang itu juga di sebuah kedai kopi kecil jauh dari pusat bandar. Amani telah berkeras untuk bertemu di tempat awam dan Tan Sri Arifin telah bersetuju tanpa bantahan. Apabila dia melihatnya masuk, Amani terkejut. Dia menjangkakan seseorang yang megah, menakutkan. Sebaliknya, dia menemui seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan mata letih tetapi baik hati dan senyuman yang kelihatan tulus. "Terima kasih kerana bersetuju berjumpa saya." Tan Sri Arifin duduk di hadapannya dengan gerakan perlahan. "Saya tahu awak tiada sebab untuk mempercayai sesiapa yang berkaitan dengan keluarga Iskandar." "Memang saya tiada," Amani mengesahkan. "Tapi saya pun tiada banyak pilihan. Terus terang, saya suka itu." Tan Sri Arifin memesan 2 teh tarik panas kepada pelayan sebelum meneruskan. "Awak tahu siapa saya? Pembantu awak sudah jelaskan. Awak mengasaskan syarikat itu. Datuk Razlan anak saudara awak. Lebih dari itu, saya membesarkannya. Apabila adik saya meninggal dunia, Datuk Razlan baru berusia 8 tahun. Saya menerimanya di rumah saya, mendidiknya, memberinya segala yang saya miliki. Saya fikir saya sedang membentuk seorang lelaki yang baik. Awak silap besar." Tan Sri Arifin mengeluh. "Kuasa mendedahkan siapa kita sebenarnya. Dan Datuk Razlan mendedahkan sesuatu yang saya tidak mahu lihat. Kekejaman, cita-cita tanpa batas, penghinaan terhadap sesiapa sahaja yang dianggapnya rendah. Kenapa awak tidak berbuat apa-apa sebelum ini?" Soalan itu memukul Tan Sri Arifin seperti tamparan. Itu soalan yang sama yang dia tanyakan kepada dirinya setiap malam. Pengecut, dia mengakui.
malu, penafian. Saya meyakinkan diri saya bahwa itu semua khabar angin, keterlaluan, bahwa budak yang saya besarkan tidak mungkin sejahat itu. Tetapi apabila saya melihat awak di bilik mesyuarat itu, apabila saya melihat bagaimana anak saudara saya menikmati menghina seorang gadis di hadapan berpuluh-puluh orang, saya tahu saya tidak boleh lagi memandang ke arah lain. Awak ada di sana. Saya ada akses kepada semua kamera keselamatan syarikat. Saya tidak pernah melepaskan kawalan sepenuhnya. Itu adalah penyelamat terakhir saya, walaupun saya tidak pernah menyangka saya perlu menggunakannya. Amani memproses maklumat itu, jadi awak nampak semuanya. Semuanya. Saya melihat bagaimana awak menterjemah dokumen-dokumen itu dengan kemahiran yang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk dikembangkan oleh profesional. Saya melihat bagaimana awak menghadapi seorang lelaki yang telah memusnahkan kerjaya dengan sekelip mata. Saya melihat bagaimana apabila dokumen Jepun tiba, awak mempunyai kebijaksanaan untuk mengakui apa yang awak tidak tahu dan kerendahan hati untuk meminta diajar. Matanya sedikit berkaca. Saya melihat seorang gadis yang luar biasa diperlakukan seperti sampah oleh seorang lelaki yang tidak layak membersihkan kasutnya. Teh tarik panas tiba. Amani memeluk cawan itu, menyerap kehangatan. Apa yang awak mahukan dari saya? Dia bertanya akhirnya. Saya mahu membantu awak dan ibu awak. Bagaimana? Tan Sri Arifin mengeluarkan sampul surat dari jaketnya. Di sini ada wang yang cukup untuk membayar rawatan perubatan ibu awak. Saya tahu dia sakit. Saya tahu dia memerlukan ubat yang tidak mampu dibeli. Amani memandang sampul surat itu, tetapi tidak menyentuhnya. Dan sebagai balasan, tiada apa-apa. Tiada siapa yang memberi sesuatu tanpa balasan. Tan Sri Arifin tersenyum dengan kekaguman tulus. Awak betul. Sentiasa ada motif. Motif saya adalah penebusan. Saya telah bertahun-tahun membiarkan anak saudara saya memusnahkan kehidupan sementara saya mengira shilling saya dalam diam. Membantu awak tidak akan menghapuskan dosa-dosa saya, tetapi mungkin boleh menghalang saya daripada melakukan lebih banyak lagi. Ada lagi. Amani memandangnya tepat di mata. Awak mahu lebih dari sekadar berasa lebih baik tentang diri awak. Tan Sri Arifin berdiam diri lama. Akhirnya mengangguk. Saya mahu menghentikan Datuk Razlan. Bukan hanya kerana apa yang dia lakukan kepada awak, tetapi kerana semua yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Rasuah, manipulasi, kehidupan yang dia hancurkan. Tapi saya tidak boleh melakukannya sendiri. Saya perlukan seseorang yang boleh saya percaya, seseorang yang tidak ternilai, seseorang yang Datuk Razlan tidak akan pernah sangka akan datang. Saya? Amani hampir ketawa. Saya seorang budak. Saya tiada kuasa, saya tiada wang, saya tiada apa-apa. Awak ada sesuatu yang lebih berharga daripada semua itu. Awak ada kebenaran, cerita awak, bakat awak, keberanian awak. Dunia sudah mula mendengar tentang awak. Para pelabur yang berada di mesyuarat itu tidak henti-henti bercakap tentang gadis yang menghina Datuk Razlan di bilik mesyuaratnya sendiri. Bercakap, Cik Lim Siu Mei, pelabur Perancis, membatalkan semua rundingannya dengan Iskandar Raya Berhad. Sheikh Abdullah melakukan perkara yang sama. Encik Kumar Naidu sedang mempertimbangkan semula penyertaannya dan Puan Ayumi Sato menerbitkan artikel dalam majalah perniagaan Jepun tentang kepentingan mengenali bakat tanpa mengira asal-usul. Amani merasakan sesuatu yang pelik di dadanya. Harapan, kebanggaan, dia tidak pasti. Dan apa yang awak mahu saya lakukan? Buat masa ini tiada apa-apa. Saya hanya mahu awak menerima bantuan saya. Membenarkan saya membayar rawatan ibu awak, biarkan saya melindungi awak berdua dari apa yang akan datang. Apa yang akan datang? Ekspresi Tan Sri Arifin menjadi gelap. Perbicaraan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Datuk Razlan telah membeli salah seorang penilai. Keputusan sudah ditentukan. Mereka akan memisahkan awak dari ibu awak. Dunia Amani terhenti. Bagaimana awak tahu itu? Kerana saya ada mata di mana-mana dan kerana saya kenal anak saudara saya. Dia tidak akan berehat sehingga dia memusnahkan awak sepenuhnya. Air mata mengancam untuk keluar, tetapi Amani menahannya. Dia tidak akan menangis. Bukan di sini, bukan sekarang. Awak boleh menghentikannya? Saya boleh cuba, tetapi saya perlukan masa dan saya perlukan awak untuk mempercayai saya. Amani memandang sampul surat di atas meja. Dia memikirkan ibunya batuk setiap malam, semakin teruk setiap hari. Dia memikirkan perbicaraan yang semakin hampir seperti ribut yang tidak dapat dielakkan. Dia memikirkan semua pintu yang telah tertutup, semua harapan yang telah padam, dan dia memikirkan sesuatu yang ibunya sentiasa katakan kepadanya. Apabila awak tiada apa-apa untuk rugi, mana-mana tangan yang dihulurkan adalah jambatan.
Dia mengambil sampul surat itu. Baiklah, katanya. Saya akan percaya awak, tetapi jika awak mengkhianati saya, jika awak menyakiti ibu saya dalam apa jua cara, saya akan cari jalan untuk memusnahkan awak. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya akan melakukannya. Tan Sri Arifin memandangnya dengan gabungan kehairanan dan rasa hormat. Saya tahu, dan itulah sebabnya saya percaya awak. Malam itu, apabila Amani tiba di rumah, dia menemui ibunya duduk dalam kegelapan menangis. Ibu, dia berlari ke arahnya. Kenapa ibu? Mariam mengangkat sekeping kertas berkedut. Ia adalah surat rasmi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka majukan perbicaraan. Suaranya hanya berbisik. Ia lusa. Mereka kata mereka ada bukti yang cukup untuk menentukan bahwa rumah kita tidak sesuai. Amani merasakan tanah hilang di bawah kakinya. Tan Sri Arifin telah berkata dia memerlukan masa, tetapi masa sudah tamat. Ibu, dengar saya. Dia mengambil tangan ibunya di antara tangannya. Saya jumpa seseorang hari ini. Seseorang yang mahu membantu kita. Seseorang yang mempunyai kuasa untuk menghadapi Datuk Razlan. Siapa? Lelaki yang mengasaskan syarikatnya. Bapa saudaranya sendiri. Mariam memandangnya dengan tidak percaya. Bapa saudara Datuk Razlan, dan awak percaya dia? Saya tak tahu sama ada untuk percaya dia. Tapi kita perlu cuba. Itu satu-satunya peluang kita. Batuk Mariam mengganggu perbualan. Ia dalam, menyakitkan, dan kali ini disertai dengan sesuatu yang membuat jantung Amani terhenti. Darah. Di sapu tangan yang digunakan ibunya untuk menutup mulut ada kesan darah. Ibu, bukan apa-apa. Mariam coba menyembunyikan sapu tangan itu. Cuma, jangan bohong kepada saya. Amani menjerit dengan air mata mengalir di pipinya. Sejak bila ini berlaku? Mariam tidak menjawab. Dia tidak perlu. Matanya memberitahu segalanya. Kita pergi hospital sekarang. Kita tak mampu bayar. Amani mengeluarkan sampul surat yang diberikan oleh Tan Sri Arifin. Dia membukanya. Di dalamnya ada lebih banyak uang daripada yang mereka lihat selama bertahun-tahun. Sekarang kita mampu. Di bilik kecemasan Hospital Central, sementara doktor memeriksa Mariam, Amani membuat panggilan. Tan Sri Arifin, saya Amani. Ibu saya sangat sakit. Dan mereka majukan perbicaraan. Ia lusa. Suara Tan Sri Arifin kedengaran tegang di hujung talian. Mereka mempercepatkan segalanya. Datuk Razlan mesti mengesyaki sesuatu. Apa yang kita buat? Ada jeda yang lama. Kemudian, Tan Sri Arifin bercakap dengan keazaman yang diperbaharui. Bersiap sedia, Amani, kerana kita akan melakukan sesuatu yang anak saudara saya tidak akan pernah sangka. Apa? Kita akan bercakap benar, seluruh kebenaran, di hadapan seluruh dunia. Bilik menunggu hospital pusat berbau disinfektan dan keputusasaan. Amani telah menghabiskan sepanjang malam duduk di kerusi plastik. Memerhati jam bergerak detik demi detik, tidak dapat tidur, tidak dapat memikirkan apa-apa selain ibunya di sebalik pintu putih itu. Doktor telah mengesahkan yang terburuk, pneumonia teruk. Mariam memerlukan rawatan hospital segera, ubat-ubatan mahal dan, di atas segalanya, rehat mutlak. Minggu-minggu berjalan di bawah hujan mencari kerja. Malam-malam tanpa tidur bimbang tentang anaknya, dan tekanan berterusan hidup di bawah ancaman telah memusnahkan sistem imunnya. Dia kuat, kata doktor. Aisyah Rahman, seorang wanita dengan mata belas kasihan yang kelihatan benar-benar prihatin, tetapi dia perlu tinggal di sini sekurang-kurangnya seminggu. Jika jangkitan merebak sepenuhnya ke paru-paru, kita mungkin bercakap tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Seminggu. Perbicaraan adalah dalam 2 hari. Amani merasakan alam semesta bersekongkol menentang mereka. Setiap kali mereka menemui sedikit cahaya harapan, kegelapan baru muncul untuk memadamkannya. Teleponnya bergetar. Ia adalah mesej dari Cik Suraya. Tan Sri Arifin, perlu bertemu awak. Urgen, hantar alamat. Amani memandang ke arah bilik di mana ibunya tidur, disambungkan ke mesin yang memantau setiap degupan jantungnya. Dia tidak mahu meninggalkannya sendirian, tetapi dia juga tidak boleh berdiam diri sementara dunianya runtuh. Dia meminta seorang jururawat untuk mengawasi ibunya dan meninggalkan hospital. Alamat itu membawanya ke sebuah bangunan lama di kawasan bandar yang Amani tidak kenali. Tiada papan tanda, tiada petunjuk, hanya sebuah pintu kayu gelap yang terbuka sebelum dia sempat mengetuk. Cik Suraya menunggu di dalamnya. Ikut saya, katanya tanpa penjelasan lanjut. Mereka naik tangga sempit sehingga tiba di sebuah pejabat yang kelihatan seperti dari zaman lain. Buku-buku memenuhi dinding dari lantai ke siling. Peta-peta lama tergantung dalam bingkai emas. Dan di tengah,
Duduk di belakang meja kayu oak yang padu, Tan Sri Arifin Shah menyemak dokumen dengan ekspresi serius, tetapi dia tidak bersendirian. Amani terhenti apabila dia mengenali orang lain di bilik itu. Cik Lim Siu Mei, pelabur Perancis, duduk di kerusi kulit, kakinya bersilang dengan elegan. Sheikh Abdullah, ahli perniagaan Arab, berdiri di tepi tingkap. Ekspresinya serius, tetapi tidak bermusuhan. Dan Puan Ayumi Sato, eksekutif Jepun, duduk di kerusi berhampiran meja, tangannya diletakkan di atas beg bimbit. Apa yang berlaku? Amani bertanya, suaranya bergetar sedikit. Duduk, Amani. Tan Sri Arifin menunjuk ke arah kerusi kosong. Ada banyak yang perlu dijelaskan dan sedikit masa. Amani patuh, walaupun setiap otot di badannya menjerit agar dia lari. Cik Lim Siu Mei adalah yang pertama bercakap. Bahasa Melayu beliau mempunyai loghat elegan, tetapi sangat mudah difahami. Selepas apa yang kami saksikan di bilik mesyuarat itu, tiada seorang pun daripada kami dapat melupakan awak. Seorang gadis menghadapi seorang lelaki seperti Datuk Razlan, menunjukkan kemahiran yang akan mengambil masa berdekad-dekad untuk dikembangkan oleh profesional. Ia luar biasa. Tetapi lebih dari itu, Sheikh Abdullah menyambung, suaranya yang dalam bergema di bilik itu. Ia mendedahkan. Datuk Razlan menunjukkan sifat sebenarnya pada hari itu. Dan itu membuat kami menyiasat lebih mendalam perniagaannya. Menyiasat? Amani memandang Tan Sri Arifin mencari penjelasan. Para pelabur antarabangsa mempunyai sumber yang saya tidak ada, Tan Sri Arifin menjelaskan. Apabila saya menghubungi mereka beberapa hari yang lalu, mereka sudah memulakan siasatan mereka sendiri terhadap Iskandar Raya Berhad. Apa yang mereka temui adalah memusnahkan. Puan Ayumi Tanaka membuka beg bimbitnya dan mengeluarkan sebuah fail tebal. Dokumen palsu, kontrak dimanipulasi, rasuah kepada pegawai di 6 negara berbeza, eksploitasi buruh di kilang-kilang subsidiari, dan sesuatu yang lebih buruk. Dia menyerahkan fail itu kepada Amani. Ibu awak bukan pekerja pertama yang dimusnahkan oleh Datuk Razlan atas sebab pribadi. Ada corak. Berpuluh-puluh orang selama bertahun-tahun, pekerja yang menentangnya, yang enggan terlibat dalam skimnya, yang hanya tidak disukainya. Semua berakhir sama, dipecat, difitnah, dihalang daripada mendapat pekerjaan di mana-mana. Amani membelek dokumen-dokumen itu. Nama, tarikh, testimoni, kisah keluarga yang hancur, kerjaya yang musnah, kehidupan yang terjejas. Ibunya hanyalah mangsa terbaharu seekor raksasa yang telah beroperasi tanpa hukuman selama bertahun-tahun. Kenapa tiada siapa yang berbuat apa-apa sebelum ini? Dia bertanya dengan suara pecah. Kerana kuasa melindungi kuasa. Cik Lim Siu Mei menjawab dengan pahit. Datuk Razlan mempunyai hubungan dalam kerajaan, dalam media, dalam sistem kehakiman. Sesiapa yang cuba mendedahkannya akan dibungkam sebelum sempat bercakap. Tetapi sekarang kami ramai. Dan kami ada sesuatu yang Datuk Razlan tidak sangka, Sheikh Abdullah menambah. Apa? Awak. Tan Sri Arifin condong ke hadapan. Kisah awak telah menjadi tular, Amani. Video dari bilik mesyuarat itu telah dibocorkan ke internet 3 hari lalu. Apa? Amani merasakan udara meninggalkan paru-parunya. Bagaimana? Saya yang membocorkannya. Tan Sri Arifin mengakui tanpa rasa menyesal. Ia adalah risiko yang dikira. Saya tahu Datuk Razlan akan mempercepatkan balas dendamnya, tetapi saya juga tahu dunia perlu melihat siapa sebenarnya anak saudara saya. Cik Suraya menghidupkan skrin di dinding. Video itu menunjukkan dengan tepat apa yang Amani ingat. Datuk Razlan mentertawakannya, cabaran RM1.000.000, demonstrasi kemahirannya dalam 4 bahasa, kerendahan hati dengan bahasa Jepun. Tetapi yang paling mengejutkan adalah nombor di bawah video itu. 47 juta tontonan. Dalam 3 hari, seluruh dunia bercakap tentang awak, kata Cik Lim. Awak menjadi trending di 17 negara. Wartawan dari seluruh dunia ingin menemu bual awak dan yang paling penting, mereka menyiasat Datuk Razlan. Amani tidak dapat memproses apa yang dilihatnya. Detik penghinaannya telah bertukar menjadi sesuatu yang sama sekali berbeza. Orang ramai tidak mentertawakannya. Mereka mengaguminya, mempertahankannya, menuntut keadilan. Komen-komen. Puan Ayumi menunjuk ke skrin di mana beribu-ribu mesej muncul. Mereka meminta Datuk Razlan memenuhi janjinya. RM1.000.000. Orang ramai kata awak berhak mendapatnya. Saya tak mahu wangnya, kata Amani tegas. Saya hanya mahu dia tinggalkan keluarga saya sendirian. Dan itulah yang akan kita capai. Tan Sri Arifin berdiri. Tetapi kami perlukan bantuan awak. Bantuan saya untuk apa?
untuk sidang media yang telah kami atur untuk esok. Jam-jam berikutnya adalah pusaran persiapan. Tan Sri Arifin menjelaskan rancangannya. Esok, beberapa jam sebelum perbicaraan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka akan mengadakan sidang media antarabangsa. Para pelabur akan membentangkan bukti jenayah korporat Datuk Razlan. Tan Sri Arifin akan mendedahkan identitinya sebagai pengasas syarikat dan secara terbuka mengecam tindakan anak saudaranya. Dan Amani akan menceritakan kisahnya. Bukan hanya apa yang berlaku di bilik mesyuarat itu. Tan Sri Arifin menjelaskan, semuanya. Pemecatan tidak adil ibu awak, kempen untuk menghalang dia daripada mendapat kerja, laporan tanpa nama, penilai yang dibeli, semuanya. Dan awak fikir ia akan berkesan? Amani bertanya dengan skeptikal. Datuk Razlan mempunyai kuasa, dia ada peguam, dia ada hubungan, tapi dia tidak ada sesuatu yang kita ada. Syekh Abdullah menjawab dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Kebenaran yang didokumenkan. Dan 47 juta saksi yang sudah di pihak awak. Cik Lim Xiao Mei mendekati Amani dan memegang tangannya. Saya tahu awak takut. Sesiapa pun akan takut. Tetapi apa yang awak lakukan di bilik mesyuarat itu membuktikan awak mempunyai lebih keberanian daripada lelaki yang telah memimpin negara. Awak tidak bersendirian dalam hal ini, Puan Ayumi mengangguk. Di Jepun kami kata Nana Korobi Yaoki. Ia bermaksud jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Awak sudah bangun lebih banyak kali daripada yang saya dapat kira. Sekali lagi tidak akan mengalahkan awak. Amani memandang setiap seorang yang hadir. Seorang lelaki tua mencari penebusan, seorang pelabur Perancis yang telah mempertaruhkan berjuta-juta demi prinsip, seorang ahli perniagaan Arab yang percaya pada keadilan, seorang eksekutif Jepun yang menghargai kerendahan hati mengatasi keangkuhan, dan dia, seorang gadis yang hanya ingin melindungi ibunya. Baiklah, katanya akhirnya. Saya akan lakukannya. Malam itu Amani kembali ke hospital. Ibunya sudah bangun, walaupun lemah. Di mana awak? Mariam bertanya dengan suara sera. Amani duduk di sebelah katilnya dan menceritakan segalanya. Video tular, para pelabur, rancangan untuk sidang media, perbicaraan yang semakin hampir. Apabila dia selesai, Mariam menangis senyap. Anak saya yang berani, bisiknya. Bila awak berhenti menjadi anak kecil saya dan menjadi seorang pejuang, saya tak pernah berhenti jadi anak kecil awak, ibu. Saya cuma belajar berjuang untuk apa yang saya sayang. Saya takut, Mariam mengakui. Saya takut apa yang akan berlaku kepada awak jika awak menghadapi lelaki itu secara terbuka. Saya pun takut. Amani memegang tangan ibunya. Tapi saya lebih takut jika tidak berbuat apa-apa dan kehilangan ibu kita dipisahkan, dia menang. Dan jika ia tidak berjaya, maka sekurang-kurangnya dunia akan tahu kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang tiada siapa dapat ambil dari kita. Mariam menutup matanya. Nenek awak selalu kata perkataan ada kuasa. Siapa yang menguasai perkataan menguasai dunia. Nenek saya? Ibu tak banyak cerita tentang dia. Dia meninggal dunia semasa saya muda, tapi dia seorang penterjemah seperti awak. Dia cakap 6 bahasa. Dia bekerja untuk kedutaan, untuk syarikat, untuk kerajaan. Dan dia selalu kata hadiah terbesarnya bukan bahasa, tapi kemampuan untuk membuat orang yang berbeza faham satu sama lain. Amani merasakan air mata terbentuk di matanya. Kenapa ibu tak pernah beritahu saya? Kerana apabila dia meninggal dunia, saya kehilangan hubungan dengan dunia itu. Saya menjadi apa yang dunia harapkan daripada saya. Seseorang yang tidak kelihatan yang membersihkan apa yang dikotori orang lain. Tetapi awak, Amani, awak mewarisi semangatnya dan esok awak akan melakukan tepat apa yang dia selalu impikan. Apa? Awak akan gunakan perkataan untuk mengubah dunia. Pagi sidang media itu kelabu dan dingin. Amani hampir tidak tidur. Dia menghabiskan berjam-jam mengulang apa yang akan dia katakan. Bagaimana dia akan mengatakannya, menjangka soalan-soalan yang mungkin diajukan, tetapi tiada apa yang menyediakannya untuk apa yang dia temui apabila dia tiba di dewan di mana acara itu akan diadakan. Ratusan wartawan memenuhi ruang itu. Kamera televisyen dari seluruh dunia menunjuk ke arah pentas kecil di mana sebuah podium dengan mikrofon diletakkan. Di luar, menurut maklumat Cik Suraya, ribuan orang berkumpul. Ramai yang memegang plakat bertulis, keadilan untuk Amani dan Datuk Razlan mesti bayar. Dunia sedang memerhati. Adakah awak bersedia? Tan Sri Arifin berkata kepadanya ketika mereka berjalan ke pentas. Tidak, Amani mengakui, tapi saya akan lakukannya juga. Persidangan itu bermula dengan Tan Sri Arifin memperkenalkan dirinya, mendedahkan identitinya sebagai pengasas Iskandar Raya Berhad dan secara terbuka mengecam tindakan anak saudaranya.
Para wartawan meletus dengan soalan. Tetapi Tan Sri Arifin kekal tenang, membentangkan dokumen demi dokumen sebagai bukti. Kemudian datang para pelabur. Cik Lim bercakap tentang penyelewengan keuangan. Sheikh Abdullah mendedahkan rasuah antarabangsa. Puan Ayumi membentangkan testimoni dari bekas pekerja yang mengalami nasib yang sama seperti Mariam. Dan akhirnya tiba giliran Amani. Dia berjalan ke podium dengan kaki yang menggeletar, tetapi suara yang enggan pecah. Dia memandang kamera, membayangkan jutaan mata memerhatikannya dari seluruh dunia dan mula bercakap. Nama saya Nurul Amani, saya berumur 11 tahun. Ibu saya seorang pekerja pembersihan dan sebulan yang lalu, seorang lelaki berkuasa berjanji akan memberi saya Rp1 juta jika saya boleh menterjemah dokumen dalam 5 bahasa. Dia berhenti seketika. Kesunyian di dewan itu mutlak. Saya menterjemah 4 daripada 5 dengan sempurna. Yang kelima ialah Jepun, bahasa yang saya tidak tahu. Tetapi daripada berbohong saya mengakui batasan saya dan meminta untuk belajar. Awak tahu apa yang lelaki itu lakukan? Dia ketawa. Dia kata itu gurauan dan kemudian memecat ibu saya kerana membawa saya ke tempat kerja hari itu. Kamera merakam setiap perkataan, setiap ekspresi, setiap air mata yang Amani enggan tumpahkan. Tetapi itu tidak cukup baginya. Dia memastikan tiada syarikat di bandar ini akan mengupah ibu saya. Dia membuat aduan tanpa nama supaya saya dikeluarkan dari penjagaannya. Dia membeli pegawai untuk memastikan kami kehilangan segalanya. Dia mengangkat sebuah fail yang mengandungi salinan bukti. Ini buktinya, dokumen, rakaman, testimoni, semua yang awak perlukan untuk melihat siapa sebenarnya. Datuk Razlan Iskandar. Dia memandang terus ke kamera utama. Datuk Razlan, jika awak melihat ini, saya mahu awak tahu sesuatu. Saya tidak takut kepada awak. Ibu saya mengajar saya bahawa maruah tidak boleh dibeli atau dijual, dan nenek saya, yang tidak pernah saya kenal, tetapi semangatnya mengalir dalam diri saya, mengajar saya bahawa perkataan boleh mengubah dunia. Suaranya semakin kuat dengan setiap ayat. Awak cuba memusnahkan kami, tetapi satu-satunya yang awak capai ialah membangkitkan sesuatu yang tidak akan dapat tidur lagi, kerana kini dunia tahu siapa awak sebenarnya dan dunia sedang memerhati. Kesunyian yang menyusul kata-kata Amani hanya berlangsung selama 3 saat. Kemudian kekacauan. Para wartawan bangun dari tempat duduk mereka menjerit soalan. Kilauan kamera meletup seperti bunga api. Gumaman orang ramai di luar bertukar menjadi raungan yang menembusi dinding bangunan. Tetapi Amani tidak mendengar apa-apa. Matanya terpaku pada skrin sisi yang menunjukkan siaran langsung. Jumlah penonton meningkat setiap saat. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Orang dari seluruh dunia menyaksikan saat ini. Tan Sri Arifin mendekati podium dan mengambil alih. Sekarang kami akan menjawab soalan secara teratur. Sila angkat tangan. Tangan-tangan terangkat seperti hutan jari-jari yang terdesak. Awak di barisan hadapan. Tan Sri Arifin menunjuk kepada seorang wartawan berambut merah dengan kad pengenalan dari rangkaian antarabangsa. Terima kasih. Saya Puan Zara Aziz dari Berita Global. Tan Sri Arifin, awak kata awak adalah pengasas Iskandar Raya Berhad dan bapa saudara Datuk Razlan Iskandar. Adakah awak ada bukti hubungan kekeluargaan itu? Tan Sri Arifin mengangguk. Saya ada sijil kelahiran, dokumen pengangkatan tidak rasmi, rekod bank yang menunjukkan pemindahan yang saya buat untuk pendidikannya, dan gambar keluarga yang merangkumi berdekad-dekad. Semua akan diserahkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Satu lagi tangan terangkat. Seorang lelaki botak dengan lohat Inggris. Encik Alex Wong, Financial Times. Untuk para pelabur yang hadir, adakah awak bersedia memberi keterangan secara rasmi terhadap Iskandar Raya Berhad dan apakah implikasinya terhadap perniagaan awak sendiri? Cik Lim Siu Mei mendekati mikrofon. Kami bersedia memberi keterangan. Mengenai implikasinya, kami akan kehilangan wang, banyak wang. Tetapi ada perkara yang lebih penting daripada keuntungan. Integriti adalah salah satunya. Sheikh Abdullah menambah. Dalam budaya saya, kehormatan lebih berharga daripada emas. Apa yang kami saksikan di bilik mesyuarat itu adalah kehinaan seorang lelaki yang percaya wang melindunginya dari segalanya. Dia silap. Soalan-soalan berterusan selama hampir sejam. Mengenai dokumen, mengenai testimoni, mengenai corak tingkah laku Datuk Razlan. Setiap jawapan adalah satu lagi batu dalam dinding yang dibina di sekeliling empayar CEO itu. Akhirnya, seorang wartawan muda mengangkat tangan dengan malu-malu. Soalan ini untuk Amani. Bagaimana awak belajar begitu banyak bahasa pada usia yang begitu muda? Amani memandang wartawan itu.
Ia adalah soalan pertama yang ditujukan khusus kepadanya sejak kenyataan awalnya. Ibu saya bekerja sepanjang hari. Dia memulakan. Semasa kecil, saya banyak menghabiskan masa sendirian. Jiran-jiran di bangunan kami datang dari negara yang berbeza. Puan Ingrid dari Jerman mengajar saya bahasanya semasa menjaga saya. Encik Ahmad dari Syria menceritakan kisah-kisah dalam bahasa Arab sementara istrinya memasak untuk kami. Madame Colette, seorang wanita Perancis tua yang tinggal di tingkat 3, membaca puisi kepada saya dalam bahasanya. Setiap petang, dia berhenti seketika mengingati wajah-wajah yang tidak pernah dilihatnya bertahun-tahun. Bagi mereka, saya bukan anak makcik pembersih. Saya hanyalah Amani, seorang gadis yang ingin tahu yang banyak bertanya. Mereka mengajar saya bahasa mereka kerana itu sahaja yang mereka ada untuk diberi, dan saya belajar kerana itu satu-satunya cara yang saya tahu untuk mengucapkan terima kasih atas kasih sayang mereka. Kesunyian yang menyusul berbeza dari sebelumnya. Ia bukan ketegangan atau jangkaan, ia adalah rasa hormat. Dan bahasa Inggris, wartawan itu bertanya perlahan. Internet, Amani tersenyum sedikit. Video, film, lagu. Ibu saya tidak mampu membayar kelas tuition, tetapi pengetahuan ada di sana untuk sesiapa sahaja yang ingin mencarinya. Persidangan itu berakhir selepas tengah hari. Ketika Amani diiringi keluar dari bangunan, teleponnya mula bergetar tanpa kawalan. Mesej dari nombor yang tidak diketahui, pemberitahuan media sosial, panggilan tidak dijawab dari kod negara antarabangsa, tetapi hanya satu mesej menarik perhatiannya. Ia dari Dr. Aisyah Rahman dari hospital. Ibu awak sudah sedar. Dia bertanya tentang awak. Datang bila awak boleh. Amani berlari. Di bilik hospital, Mariam duduk di katil dengan mata terpaku pada televisyen kecil yang menyiarkan berita. Sidang media itu adalah tajuk utama di setiap saluran. Anak saya, bisiknya apabila Amani masuk. Pejuang kecil saya, Amani meluru ke pelukannya, menangis buat kali pertama dalam beberapa hari. Semua emosi yang tertahan, semua ketakutan, semua tekanan keluar dalam tangisan yang menggoyangkan seluruh tubuhnya. Awak berjaya. Mariam membelai rambutnya. Awak menghadapi raksasa dan seluruh dunia melihatnya. Saya sangat takut, Ibu. Sangat takut gagal, takut ia tidak berguna. Tapi awak tidak gagal. Awak tidak pernah gagal, Amani. Setiap perkara yang awak lakukan dengan hati dan hati tidak pernah berbohong. Dokter, Aisyah masuk pada saat itu dengan senyuman yang menerangi wajahnya. Saya ada berita baik. Jangkitan itu bertindak balas terhadap rawatan. Jika semuanya berjalan lancar, ibu awak boleh keluar dari hospital dalam 4 atau 5 hari. Betul ke? Amani merasakan gelombang kelegaan. Betul. Walaupun dia memerlukan rehat mutlak selama beberapa minggu, tiada tekanan, tiada kebimbangan. Mariam ketawa perlahan. Itu akan sukar dengan anak perempuan yang baru sahaja mengisytiharkan perang terhadap salah seorang lelaki paling berkuasa di negara ini. Doktor itu memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Saya melihat sidang media itu. Seluruh hospital melihatnya. Juru rawat bercakap tentang menganjurkan kutipan dana untuk awak berdua. Kami tidak perlukan sedekah, Mariam mula berkata. Tetapi Amani mencelahnya. Kami perlukan keadilan, doktor. Dan hari ini kami mengambil langkah pertama untuk mendapatkannya. Jam-jam berikutnya adalah pusaran panggilan dan lawatan. Cik Suraya tiba dahulu dengan berita yang mengubah segalanya. Peguam negara mengumumkan siasatan rasmi terhadap Iskandar Raya Berhad. Mereka menyemak semua dokumen yang kami bentangkan dan ada lagi 3 bekas pekerja yang sebelum ini berdiam diri kerana takut kini ingin memberi keterangan. Kemudian datang Tan Sri Arifin, kelihatan letih, tetapi dengan tenaga yang diperbaharui. Datuk Razlan telah hilang. Dia tiada di rumah, tiada di pejabat, tiada di mana-mana tempat biasa dia. Peguamnya kata dia sedang menilai pilihan undang-undang, tetapi sebenarnya dia melarikan diri. Melarikan diri? Amani mengerutkan kening. Kemana? Dia ada hartanah di beberapa negara, akaun bank di syurga cukai. Dia boleh berada di mana-mana. Dan perbicaraan esok, tentang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tan Sri Arifin tersenyum buat kali pertama dalam beberapa hari. Dibatalkan. Pegawai yang dibeli oleh Datuk Razlan, Encik Azman, telah ditangkap pagi ini. Dia mengaku segalanya sebagai balasan untuk hukuman yang dikurangkan. Aduan tanpa nama terhadap keluarga awak telah dibatalkan secara rasmi. Amani merasakan lututnya goyah. Mariam memegangnya sementara kedua-duanya menangis lega. Maksudnya mereka tak akan pisahkan saya dari ibu saya? Maksudnya tepat begitu. Tiada siapa yang akan memisahkan awak berdua. Tetapi ketenangan itu tidak lama. Malam itu, ketika Amani terlelap di kerusi di samping katil ibunya,
Teleponnya berbunyi. Ia adalah nombor yang disekat. Dia ragu-ragu sebelum menjawab. Sesuatu dalam nalurinya memberitahunya untuk tidak melakukannya, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat. Halo, Nurul Amani. Suara di hujung talian terdistorsi, tidak dapat dikenali. Awak telah melakukan kesilapan besar. Siapa ini? Seseorang yang tahu banyak perkara yang bahkan Tan Sri Arifin tidak tahu tentang anak saudaranya yang tercinta itu. Amani merasakan seram sejuk menjalar di tulang belakangnya. Perkara apa? Datuk Razlan Iskandar, bukan siapa yang semua orang sangka. Kekejamannya berakar lebih dalam daripada yang awak bayangkan. Akar yang menjangkau keluarga awak sendiri. Keluarga saya tak faham. Nenek awak, penterjemah itu. Awak fikir kebetulan dia meninggal muda? Awak fikir kebetulan ibu awak akhirnya bekerja tepat di syarikat Datuk Razlan? Jantung Amani berdegup begitu kencang sehingga dia dapat mendengarnya di telinganya. Apa yang awak katakan? Saya katakan ada satu cerita yang tiada siapa pernah beritahu awak. Satu cerita yang menghubungkan keluarga awak dengan keluarga Iskandar sejak berdekad-dekad lalu. Dan jika awak mahu tahu kebenaran sepenuhnya, awak perlu mencari di tempat di mana semuanya bermula. Tempat apa? Arsip peribadi Tan Sri Arifin Shah. Tanya dia tentang tahun dia bertemu nenek awak. Tanya dia apa yang berlaku di kedutaan Perancis. Tanya dia kenapa ibu awak tidak pernah tahu siapa bapa kandungnya. Talian terputus. Amani terpaku. Telepon masih melekat di telinganya. Kata-kata suara misteri itu bergema di fikirannya seperti gema di gua gelap. Neneknya, kedutaan Perancis, bapa kandung ibunya. Apa maksud semua itu? Dia memandang Mariam, yang tidur nyenyak berkat ubat-ubatan. Ibunya tidak pernah bercakap tentang bapaknya. Amani selalu menganggap itu topik yang menyakitkan. Sesuatu yang tidak patut ditanya, tetapi kini soalan-soalan itu bertambah seperti virus dalam fikirannya. Siapa bapa kandung ibunya? Apa kaitan neneknya dengan keluarga Iskandar? Dan kenapa seseorang mahu dia tahu semua ini sekarang? Keesokan paginya, Amani menghadap Tan Sri Arifin. Dia menemuinya di pejabatnya menyemak dokumen undang-undang berkaitan siasatan terhadap anak saudaranya. Apabila dia masuk, dia segera menyadari sesuatu telah berubah pada ekspresinya. Malam tadi saya terima panggilan, katanya tanpa berselindung. Seseorang memberitahu saya untuk bertanya tentang nenek saya, tentang kedutaan Perancis, tentang bapa kandung ibu saya. Darah mengalir dari wajah Tan Sri Arifin. Siapa yang menghubungi awak? Saya tak tahu. Suaranya terdistorsi, tapi dia tahu banyak perkara. Perkara yang membuat saya sedar, ada satu cerita yang tiada siapa pernah beritahu saya. Tan Sri Arifin jatuh ke kerusinya, seolah-olah tiba-tiba berat 2 kali ganda. Saya harap awak tidak perlu tahu ini, dia bergumam. Saya harap saya boleh membantu awak tanpa kebenaran terbongkar. Kebenaran apa? Lelaki tua itu menutup matanya lama. Apabila dia membukanya, ada air mata di matanya. Nenek awak, Nenek Kalsom, adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya kenali. Dia bekerja sebagai penterjemah di kedutaan Perancis apabila saya bertemu dengannya. Dia mempunyai cahaya yang sama di matanya. Semangat yang sama untuk bahasa, semangat yang sama dalam dirinya. Dia berhenti seketika, seolah-olah setiap perkataan memerlukan usaha fizikal. Kami jatuh cinta. Ia adalah cinta terlarang. Mustahil. Saya sudah berkahwin, mempunyai tanggung jawab, reputasi yang perlu dijaga, tetapi Kalsom seperti magnet. Saya tidak dapat menjauhinya walaupun saya tahu saya sepatutnya melakukannya. Amani merasakan lantai bergerak di bawah kakinya. Awak kata awak dan nenek saya ada hubungan? Ia berlangsung hampir 2 tahun, dan dari hubungan itu lahirlah seorang anak yang Kalsom besarkan sendirian karena saya terlalu pengecut untuk mengakuinya secara terbuka. Ibu saya? Amani berbisik. Ibu saya anak awak? Tan Sri Arifin mengangguk, tidak dapat memandangnya di mata. Mariam adalah anak saya, yang bermakna awak, Amani, adalah cucu saya. Dunia Amani runtuh dan dibina semula dalam sekelip mata. Segala yang dia sangka tahu tentang keluarganya, tentang sejarahnya, tentang dirinya sendiri, adalah pembohongan. Ibu saya tahu? Tidak. Kalsom tidak pernah memberitahunya. Dia membuat saya berjanji untuk merahasiakannya, sehingga saya mati. Tapi sekarang, Datuk Razlan adalah anak saudara awak. Amani menyambung titik-titik itu dengan seram yang semakin meningkat. Yang bermakna, Datuk Razlan adalah sepupu ibu saya. Yang bermakna lelaki yang cuba memusnahkan kami adalah keluarga saya. Ya, Tan Sri Arifin akhirnya memandangnya. Datuk Razlan tidak tahu apa-apa tentang ini. Tiada siapa yang tahu, kecuali saya dan nenek awak.
tapi orang lain telah mengetahui kebenaran. Mengetahui untuk apa? Saya tak tahu, tapi kita perlu mengetahuinya sebelum terlambat. Amani jatuh ke kerusi, fikirannya memproses maklumat yang mengubah segalanya. Dia adalah cucu Tan Sri Arifin Shah, sepupu Datuk Razlan Iskandar, pewaris legasi yang tidak pernah dia tahu wujud. Dan seseorang di suatu tempat mengetahui semua rahsia ini, dan menggunakannya sebagai kepingan dalam permainan yang baru dia mula fahami. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bertanya dengan suara bergetar. Sekarang, Tan Sri Arifin bangun dengan keazaman yang diperbaharui. Kita cari siapa di sebalik ini, dan kita cari tahu apa yang sebenarnya dia mahukan. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil langkah pertama, telepon Tan Sri Arifin berbunyi. Ia adalah Cik Suraya, dan suaranya kedengaran ketakutan. Tan Sri Arifin, pasang berita sekarang. Tan Sri Arifin menghidupkan televisyen. Imej yang muncul membuat kedua-duanya menahan nafas. Datuk Razlan Iskandar berada di skrin, berdiri di hadapan mikrofon, dengan senyuman yang membekukan darah dan kata-kata yang dia ucapkan mengubah segalanya. Saya ada maklumat yang akan memusnahkan Tan Sri Arifin Shah dan mendedahkan bahawa wira kecil Nurul Amani adalah sebahagian daripada konspirasi keluarga untuk merampas syarikat saya, dan saya ada bukti untuk membuktikannya. Kata-kata Datuk Razlan Iskandar bergema di skrin seperti hukuman mati. Amani merasakan udara meninggalkan paru-parunya. Tan Sri Arifin kelihatan pucat. Tangannya menggeletar sambil memerhati anak saudaranya di skrin. Dalam tempoh 24 jam akan datang, Datuk Razlan menyambung dengan senyuman yang membekukan darah. Saya akan mendedahkan dokumen yang membuktikan bahawa Tan Sri Arifin Shah telah merancang selama berdekad-dekad untuk mendapatkan semula kawalan syarikat saya, dan senjata rahsianya adalah seorang gadis yang ternyata adalah cucu, tidak sah tarafnya. Perkataan itu memukul Amani seperti tumbukan. Tidak sah taraf. Seolah-olah kewujudannya adalah satu kesilapan. Seolah-olah hidupnya adalah noda yang perlu dihapuskan. Kisah David melawan Goliath yang kononnya ini, Datuk Razlan meludah kata-kata itu, sebenarnya adalah konspirasi keluarga untuk memusnahkan saya, dan saya ada seseorang yang boleh mengesahkan semuanya. Kamera bergerak mendedahkan seorang individu duduk di sebelah Datuk Razlan, Encik Shahrizal, peguam yang telah menjadi orang kanannya. Lelaki yang telah melaksanakan setiap arahan kejam, setiap balas dendam yang kejam. Kini dia berada di sana dengan ekspresi gemetar, tetapi bertekad. Encik Shahrizal, Datuk Razlan beralih kepadanya. Ceritakan kepada dunia apa yang awak tahu. Shahrizal berdehem. Selama bertahun-tahun saya bekerja bersama Tan Sri Arifin sebelum dia bersara. Saya menyaksikan perbualan pribadi, di mana dia menyatakan hasratnya untuk mendapatkan semula syarikat itu apabila masanya tiba. Dia menyebut tentang seorang anak perempuan rahsia yang suatu hari nanti akan dia gunakan sebagai pewaris sah. Amani memandang Tan Sri Arifin dengan seram. Itu benar? Tidak. Tan Sri Arifin menafikan dengan kuat. Shahrizal berbohong. Dia tidak pernah bekerja dengan saya secara langsung. Dia diupah oleh Datuk Razlan bertahun-tahun selepas saya bersara. Jadi, kenapa dia cakap begitu? Kerana Datuk Razlan memerangkapnya. Shahrizal tahu terlalu banyak tentang jenayah sebenar anak saudara saya. Jika dia tidak bekerja sama, dia akan masuk penjara bersamanya. Di skrin, Datuk Razlan meneruskan lakonannya. Esok jam 10 pagi, di tempat yang sama di mana budak ini mengadakan sarkas medianya, saya akan membentangkan semua bukti. Dunia akan melihat siapa sebenarnya keluarga Montero dan Vega. Sebuah keluarga penipu dan manipulator. Siaran itu berakhir. Kesunyian di pejabat Tan Sri Arifin sangat menekan. Kita perlu buat sesuatu. Amani memecahkan kesunyian. Kita tak boleh biarkan dia berbohong tentang kita. Apa yang dia katakan tidak ada asas undang-undang. Tan Sri Arifin cuba bertenang, tetapi suaranya bergetar. Tiada dokumen yang membuktikan konspirasi kerana tiada konspirasi, tapi kerosakan awam sudah berlaku. Cik Suraya mencelah. Orang yang menyokong awak kini ragu-ragu. Media sosial meletup dengan teori. Telepon, Tan Sri Arifin berbunyi. Iya, Cik Lim Xiao Mei. Tan Sri Arifin, saya baru sahaja melihat siaran itu. Kita perlu bercakap sekarang. Setengah jam kemudian, para pelabur berkumpul semula di pejabat. Ekspresi mereka bercampur kebimbangan dan keazaman. Tuduhan Datuk Razlan tidak masuk akal. Syekh Abdullah bercakap dahulu. Sesiapa sahaja yang melihat video asal tahu bahawa gadis itu tidak berlakon, bakatnya tulen. Tetapi Datuk Razlan ada sesuatu. Cik Lim menunjuk dengan pragmatik. Dia tidak akan membuat kenyataan sedemikian tanpa mempunyai sebarang jenis bukti, walaupun ia direka-reka. Direka-reka? Amani bertanya.
Dokumen palsu? Puan Ayumi Tanaka menjelaskan, dalam dunia korporat, ia lebih biasa daripada yang awak bayangkan. Kertas-kertas yang kelihatan sah dicipta, tetapi ia sepenuhnya direka, dan bagaimana kita buktikan ia palsu? Disitulah masalahnya. Cik Lim mengeluh. Membuktikan sesuatu itu palsu jauh lebih sukar daripada membuktikan sesuatu itu benar. Telepon Amani bergetar. Mesej dari nombor yang disekat. Jika awak mahu kebenaran tentang Encik Syahrizal, cari dalam arsip kes tertutup Lembaga Peguam. Kes nombor 2847. Tidak semua seperti yang kelihatan. Amani menunjukkan mesej itu kepada yang lain. Ini orang yang sama yang menghubungi saya malam tadi, katanya. Siapa yang tahu tentang nenek saya dan keluarga saya? Adakah seseorang membantu kami dari bayangan? Tan Sri Arifin mengerutkan kening. Tapi siapa? Tidak kira siapa sekarang, Cik Suraya sudah berada di komputernya. Yang penting ialah sama ada maklumat itu benar. Dia menaip pantas mengakses pangkalan data yang Amani tidak tahu wujud. Ini dia. Cik Suraya memusingkan skrin. Kes 2847 Lembaga Peguam. Encik Syahrizal telah disiasat bertahun-tahun lalu kerana pemalsuan dokumen dalam kes sivil. Siasatan ditutup kerana kekurangan bukti, tetapi fail itu menyebut sesuatu yang menarik. Apa? Semua bertanya serentak. Pengadu asal diancam dan menarik balik tuduhan. Cuba teka siapa yang mewakili pihak yang dituduh secara sah. Iskandar Raya Berhad. Tan Sri Arifin bergumam. Tepat. Syahrizal telah memalsukan dokumen untuk Datuk Razlan selama bertahun-tahun dan kini dia melakukan perkara yang sama terhadap kita malam menjelang di kota. Ketika kumpulan itu bekerja dengan panik, Amani tahu dia perlu kembali ke hospital bersama ibunya, tetapi dia juga tahu bahawa jika mereka tidak menghentikan Datuk Razlan sekarang, segala yang mereka capai akan runtuh. Saya perlu pergi melihat ibu saya, katanya akhirnya. Dia tidak tahu apa-apa yang sedang berlaku. Pergilah. Tan Sri Arifin mengangguk. Esok kita perlukan semua kekuatan kita. Tan Sri Arifin. Amani berhenti di pintu. Ibu saya tidak tahu bahawa awak adalah bapanya. Bila awak akan beritahunya? Lelaki tua itu menundukkan pandangan. Apabila semua ini berakhir, saya tidak mahu dia mempunyai lebih banyak kebimbangan sekarang. Dia berhak tahu kebenaran. Saya tahu dan saya akan beritahunya. Saya janji. Di hospital, Mariam sudah bangun melihat berita di televisyen kecil itu. Saya melihat sidang Datuk Razlan, katanya apabila Amani masuk. Lelaki itu tiada batas. Ibu, ada sesuatu yang perlu saya beritahu ibu. Amani duduk di sebelah ibunya dan menceritakan segalanya. Tentang Tan Sri Arifin, tentang Nenek Kalsom, tentang rahasia yang kekal tersembunyi selama berdekad-dekad. Dengan setiap perkataan, wajah Mariam melalui emosi yang berbeza. Kejutan, ketidakpercayaan, kesakitan, kekeliruan. Tan Sri Arifin Shah adalah bapa saya? Suaranya hanya berbisik. Ya, ibu. Ibu adalah anak perempuannya dan saya cucunya. Dan Datuk Razlan adalah sepupu ibu dan saya juga. Mariam menutup matanya. Air mata mula mengalir senyap di pipinya. Ibu saya tidak pernah beritahu saya apa-apa, dia bergumam. Setiap kali saya bertanya tentang bapa saya, dia mengubah topik. Dia kata beberapa rahasia lebih baik tidak diketahui. Ibu marah. Mariam membuka matanya dan memandang anaknya. Saya tak tahu apa yang saya rasa. Sepanjang hidup saya fikir saya anak tiada bapa, bapa saya tidak inginkan saya. Dan sekarang saya dapati dia adalah salah seorang lelaki terkaya di negara ini yang memerhati kami selama bertahun-tahun tanpa berkata apa-apa. Dia takut, ibu. Takut merosakkan memori nenek, takut menyukarkan hidup ibu. Dan itu membenarkannya, berdekad-dekad berdiam diri sementara kami berjuang untuk bertahan hidup. Amani tiada jawapan. Dia faham kemarahan ibunya. Dia juga faham alasan Tan Sri Arifin, tetapi memahami tidak bermakna menerima. Saya mahu berjumpa dengannya, Mariam berkata tiba-tiba. Sekarang, sebelum subuh, sebelum raksasa Datuk Razlan itu cuba memusnahkan sedikit yang tinggal pada kami. Tan Sri Arifin tiba di hospital sejam kemudian. Amani menunggu di luar bilik memberi mereka privasi. Melalui pintu tertutup dia dapat mendengar suara-suara. Mula-mula tenang, kemudian lebih intens, kemudian tangisan. Perbualan itu berlangsung hampir 2 jam. Apabila Tan Sri Arifin akhirnya keluar, matanya merah kerana banyak menangis. Dia kelihatan seperti telah menua 10 tahun dalam satu malam. Bagaimana dia? Amani bertanya. Marah, sakit hati, keliru. Tan Sri Arifin bersandar di dinding. Dia ada hak untuk berasa begitu. Saya merampas peluangnya untuk mengenali bapanya.
Saya merampas kehidupan yang mungkin berbeza. Dia maafkan Tan Sri? Saya tak tahu, katanya. Dia kata, dia perlukan masa, tapi dia juga kata sesuatu yang memberi saya harapan. Apa? Dia kata walau apapun dia bangga dengan awak, dengan wanita yang awak jadi. Dan jika saya ada kaitan dengan itu, walaupun secara tidak langsung, maka mungkin ada sesuatu yang baik di tengah-tengah begitu banyak kesilapan. Amani merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia masuk ke bilik dan mendapati ibunya memandang keluar tingkap. Ibu, Mariam berpaling. Wajahnya menunjukkan kesan air mata. Tetapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang Amani kenal kerana dia telah melihatnya di cermin banyak kali. Keazaman. Kita akan menamatkan ini. Mariam berkata dengan suara tegas. Lelaki itu, Datuk Razlan, adalah sepupu saya, darah daging saya sendiri, dan dia telah mendedikasikan hidupnya untuk memusnahkan orang yang tidak bersalah, termasuk kita. Ibu sakit? Ibu perlu berehat. Saya akan berehat apabila ini berakhir. Sekarang tempat saya di samping awak. Doktor tak akan benarkan ibu keluar. Kalau begitu kita keluar tanpa mereka nampak. Mariam tersenyum buat kali pertama dalam beberapa hari. Awak fikir hanya awak yang mewarisi semangat nenek awak? Subuh menemui sekumpulan yang tidak dijangka berkumpul di pejabat Tan Sri Arifin. Mariam, pucat tetapi bertekad, duduk di kerusi dengan selimut di bahu. Amani di sisinya, memegang tangannya. Tan Sri Arifin, di hadapan mereka dengan ekspresi kehairanan melihat anak perempuan yang tidak pernah dia kenal menghadapi pertempuran bersamanya. Para pelabur menduduki seluruh bilik, masing-masing menyumbang sumber dan kenalan. Dan di tengah-tengah meja, sebuah skrin menunjukkan penemuan yang akan mengubah segalanya. Kami menemui asal-usul panggilan misteri itu, Cik Suraya mengumumkan. Awak tak akan percaya siapa orangnya. Image di skrin menunjukkan wajah yang semua kenali. Ia adalah seorang wanita separuh umur dengan ciri-ciri yang kelihatan anehnya biasa. Namanya Cik Sofia Iskandar. Cik Suraya menjelaskan. Dia adalah adik bongsu Datuk Razlan Iskandar. Dan nampaknya dia telah mengumpul bukti terhadap abangnya sendiri selama bertahun-tahun. Datuk Razlan ada adik, Amani tidak dapat mempercayainya. Seorang adik yang dia hampir padamkan dari kewujudan. Tan Sri Arifin bergumam mengenali wajah itu. Sofia, kali terakhir saya melihatnya dia masih remaja. Datuk Razlan menghantarnya jauh apabila dia mengambil alih syarikat. Dia kata itu untuk kebaikannya, tetapi sebenarnya dia selalu menjadi kegemaran ibu bapa saya. Dia tidak dapat menahannya. Dan sekarang dia membantu kami, nampaknya ya. Cik Suraya, awak boleh hubungi dia. Saya sudah. Dia sedang dalam perjalanan. Cik Sofia Iskandar tiba 30 menit sebelum sidang media Datuk Razlan. Apabila dia masuk ke pejabat, Amani segera menyedari persamaan keluarga. Mata yang sama seperti Tan Sri Arifin, postur tegak yang sama. Tetapi di mana Datuk Razlan memancarkan kekejaman, Sofia memancarkan kesedihan yang mendalam bercampur dengan keazaman. Pak Cik Arifin, itu adalah perkataan pertama yang dia katakan, sudah lama berlalu, terlalu lama. Tan Sri Arifin mendekat dan memeluknya. Kenapa awak tidak pernah menghubungi saya? Kerana Datuk Razlan mengancam saya, katanya. Dia kata jika saya pernah cuba mendekati keluarga, dia akan memusnahkan segala yang saya sayangi. Tapi saya tak ada apa-apa lagi untuk rugi. Cik Sofia melepaskan pelukan itu. Dan apabila saya melihat apa yang dia lakukan kepada budak ini, saya tahu sudah tiba masanya untuk bertindak. Dia memandang Amani dengan gabungan kekaguman dan kesakitan. Awak berani, lebih berani daripada sesiapa pun di antara kami. Awak menghadapi abang saya ketika semua orang memandang ke arah lain. Apa yang awak ada untuk kami? Amani bertanya. Sidang Datuk Razlan bermula dalam masa kurang dari sejam. Cik Sofia mengeluarkan cakera keras dari bagnya. 23 tahun bukti, rakaman, dokumen, testimoni. Semua yang awak perlukan untuk membuktikan bahawa dokumen yang abang saya akan bentangkan hari ini adalah palsu. Dan banyak lagi. Bagaimana awak dapat semua ini? Kerana Datuk Razlan tidak pernah menganggap saya ancaman. Saya hanyalah adiknya yang lemah, yang telah dibuang dan dilupakan. Dia tidak pernah terfikir bahawa saya sedang memerhati, menunggu, mengumpul setiap kesilapan yang dia lakukan. Cik Sofia menyambungkan cakera keras itu ke komputer. Folder-folder muncul di skrin. Ini buktinya bahawa dokumen Encik Syahrizal dicipta hanya 3 hari yang lalu. Metadata tidak berbohong. Dan ini, dia membuka folder lain, adalah rakaman asal mesyuarat di mana Datuk Razlan mengarahkan setiap tindakan balas dendam terhadap musuh-musuhnya, termasuk kempen menentang Mariam.
Mariam kondong ke hadapan, matanya terpaku pada skrin. Awak ada rakaman dia mengarahkan pemusnahan saya? Saya ada rakaman segalanya. Abang saya tidak pernah belajar untuk berhati-hati kerana dia tidak pernah percaya ada orang yang berani mencabarnya. Cik Sofia memandang semua yang hadir. Datuk Razlan merampas keluarga saya, warisan saya, hidup saya. Hari ini saya akhirnya akan mendapatkan kembali sebahagian daripada apa yang saya hilang. Apa? Amani bertanya. Maruah saya dan keadilan yang sangat ramai layak dapat. Dewan persidangan penuh sesak. Wartawan dari seluruh dunia menduduki setiap tempat duduk yang ada. Kamera televisyen menyiarkan secara langsung ke lebih dari 100 negara. Di luar, ribuan orang telah berkumpul. Ramai yang memegang plakard bertulis, "Keadilan untuk Amani," dan dunia sedang memerhati. Datuk Razlan Iskandar masuk dahulu, diapit oleh Encik Syahrizal dan sepasukan peguam. Senyuman angkuhnya memancarkan keyakinan seseorang yang percaya telah menang sebelum pertempuran bermula. Hadirin sekalian, dia memulakan dari podium. Hari ini saya akan mendedahkan kebenaran tentang konspirasi paling rumit yang pernah disaksikan oleh kota ini. Dia mengangkat sebuah fail tebal. Di sini saya ada dokumen yang membuktikan bahawa Tan Sri Arifin Shah merancang selama berdekad-dekad untuk mendapatkan kembali syarikat saya menggunakan seorang gadis sebagai senjata media. Seorang gadis yang ternyata adalah cucu, tidak sah tarafnya hasil daripada hubungan sulit dengan seorang pekerja. Bisikan memenuhi dewan. Encik Syahrizal, penasihat undang-undang saya, adalah saksi konspirasi ini dan bersedia memberi keterangan di bawah sumpah. Syahrizal mendekati mikrofon. Tetapi sebelum dia sempat bercakap, pintu dewan terbuka luas. Amani masuk dahulu. Di belakangnya, Mariam berjalan dengan langkah tegas meskipun kelemahannya. Tan Sri Arifin mengikutinya bersama para pelabur antarabangsa dan menutup kumpulan itu, seorang wanita yang membuat wajah Datuk Razlan pucat. Cik Sofia Iskandar. Sofia, suara Datuk Razlan bergetar buat kali pertama. Apa yang awak buat di sini? Saya datang untuk memberitahu kebenaran, abang. Kebenaran yang awak cuba kuburkan selama 23 tahun. Cik Sofia berjalan ke podium dengan autoriti yang sama seperti abangnya mendudukinya beberapa saat sebelum itu. Nama saya Cik Sofia Iskandar. Saya adalah adik bongsu Datuk Razlan Iskandar dan selama lebih dari 2 dekad, saya telah mendokumentasikan setiap jenayah, setiap penipuan, setiap kehidupan yang abang saya telah musnahkan. Dia menyambungkan cakera keras itu ke skrin utama dewan. Dokumen-dokumen yang abang saya baru sahaja tunjukkan ini dicipta 3 hari yang lalu. Metadata digital mengesahkannya. Ia palsu, direka oleh Encik Syahrizal yang mempunyai sejarah pemalsuan yang didokumentasikan. Skrin menunjukkan bukti, tarikh penciptaan, rekod digital, bukti yang tidak dapat dinafikan. Tetapi bukan itu sahaja. Cik Sofia menyambung. Di sini adalah rakaman sebenar, perbualan di mana Datuk Razlan mengarahkan pemusnahan Mariam hanya kerana anaknya menghinanya dengan menunjukkan bakat yang tidak pernah dapat dibelinya. Suara Datuk Razlan memenuhi dewan, jelas dan tidak salah lagi. Saya mahu wanita itu tidak lagi bekerja di mana-mana di bandar ini dan saya mahu budak itu berakhir dalam sistem, biar mereka belajar apa artinya mencabar saya. Para wartawan meletup dengan soalan. Kilauan kamera menerangi dewan seperti kilat. Datuk Razlan berundur. Wajahnya berubah dari keangkuhan kepada panik. Itu dimanipulasi, dia menjerit. Ini konspirasi. Satu-satunya konspirasi di sini adalah awak punya. Tan Sri Arifin melangkah ke hadapan. Selama bertahun-tahun saya memerhati awak memusnahkan kehidupan, sementara saya berdiam diri. Kesunyian itu berakhir hari ini. Dia memandang Mariam, yang mengangguk sedikit. Mariam adalah anak saya. Nurul Amani adalah cucu saya. Dan ya, selama berdekad-dekad saya merahsiakannya kerana pengecut, tetapi saya tidak pernah sama sekali berkonspirasi untuk mendapatkan kembali syarikat. Satu-satunya yang saya mahukan adalah melindungi keluarga saya dari raksasa yang saya sendiri bantu cipta. Encik Syahrizal, melihat kapal itu tenggelam, membuat keputusan terdesak. Saya boleh jelaskan segalanya. Dia mendekati mikrofon. Datuk Razlan memaksa saya berbohong. Dia mengancam untuk memusnahkan saya jika saya tidak bekerja sama. Saya ada bukti jenayahnya yang lain, jenayah yang tiada siapa tahu lagi. Diam. Datuk Razlan meluru ke arah bekas sekutunya, tetapi pengawal keselamatan menahannya. Pada masa itu, ejen persekutuan masuk ke dewan. Datuk Razlan Iskandar. Ejen utama itu bercakap dengan suara jelas. Anda ditangkap atas penipuan korporat, rasuah kepada pegawai awam, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Anda berhak untuk berdiam diri.
Semasa di Gari, Datuk Razlan memandang Amani dengan kebencian murni. Ini belum berakhir, dia mendesis. Saya ada sumber, saya ada hubungan, saya akan kembali. Amani memandangnya tanpa rasa takut. Tidak, Datuk Razlan, awak tidak akan kembali, kerana kini dunia tahu siapa awak sebenarnya dan dunia tidak melupakan. Bulan-bulan berikutnya adalah pembinaan semula. Iskandar Raya Berhad disiasat secara menyeluruh. Berdekat-dekat rasuah, sogokan, dan pemusnahan kehidupan ditemui. Datuk Razlan dihukum penjara 25 tahun. Encik Syahrizal, sebagai balasan untuk kerjasamanya menerima hukuman yang dikurangkan, tetapi kehilangan lesen peguamnya buat selama-lamanya. Harta benda Datuk Razlan yang disita digunakan untuk memberi pampasan kepada semua mangsa penyalahgunaannya. Berpuluh-puluh keluarga yang telah dimusnahkan seperti keluarga Amani akhirnya mendapat keadilan. Dan RM1 yang Datuk Razlan telah janjikan sebagai gurauan kejam, diarah oleh mahkamah sebagai pampasan rasmi untuk Nurul Amani. Saya tak mahu wangnya, kata Amani apabila dimaklumkan. Kalau begitu gunakannya untuk sesuatu yang baik, Tan Sri Arifin mencadangkan, dan begitulah yang dia lakukan. Yayasan Nenek Kalsom membuka pintunya 6 bulan selepas perbicaraan. Dinamakan sempena neneknya, yayasan itu berdedikasi untuk mengenal pasti dan menyokong bakat muda tanpa sumber, kanak-kanak lelaki dan perempuan dengan kemahiran luar biasa, tetapi tanpa peluang, sama seperti Amani. Cik Lim Sio Mei, Syekh Abdullah dan Puan Ayumi Sato menjadi penaja utama. Cik Sofia Iskandar mendermakan bahagian warisan keluarganya untuk membiayai beasiswa pendidikan dan Tan Sri Arifin akhirnya berdamai dengan anak perempuannya Mariam, mendedikasikan tahun-tahun terakhirnya untuk bekerja bersama cucunya. Mariam pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Doktor terbaik yang dibayar dengan dana yang akhirnya mereka mampu membiayai merawatnya sehingga kesehatannya lebih kuat dari sebelumnya. Kini dia bekerja sebagai penyelaras yayasan, membantu ibu-ibu lain yang menghadapi perjuangan yang sama seperti yang dia telah alami. Ibu, Amani bertanya suatu petang sambil mereka menyemak permohonan beasiswa. Ibu maafkan Tan Sri Arifin? Mariam tersenyum lembut. Kemaafan bukan satu saat, anak, ia adalah satu proses. Tapi setiap hari saya melihat dia cuba menebus kesilapannya. Setiap hari saya melihat dia menyayangi awak sebagai datuk yang sepatutnya dia jadi. Proses itu bergerak sedikit lagi. Dan suatu hari nanti ibu akan panggil dia ayah. Mungkin, apabila saya bersedia, apabila dia bersedia, apabila kami berdua sudah cukup sembuh. Pada hari lahir Amani, sepucuk surat tiba dari penjara. Ia dari Datuk Razlan Iskandar. Saya tidak mengharapkan kemaafan awak. Tulisnya dengan tulisan tangan yang menggeletar. Saya tidak layak, tetapi saya mahu awak tahu bahwa setiap hari di tempat ini saya memikirkan saat awak mentertawakan saya tanpa ketawa, apabila awak membuktikan bahwa kuasa sebenar bukan pada wang atau gelaran, tetapi pada marwah. Sebuah marwah yang saya hilang sejak sekian lama, jika saya pernah memilikinya. Nenek awak, Nenek Kalsom, adalah luar biasa. Kini saya faham kenapa Pak Cik saya sangat menyayanginya. Dan saya faham kenapa awak menjadi siapa awak. Saya harap suatu hari nanti, apabila awak dewasa, awak dapat melihat ke belakang dan melihat bahwa walaupun raksasa boleh belajar, walaupun sudah terlambat. Amani membaca surat itu 3 kali sebelum menyimpannya. Dia tidak menjawab. Ia tidak perlu. Beberapa luka memerlukan masa, beberapa jawaban tidak wujud, dan beberapa orang hanya perlu hidup dengan akibat keputusan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Nurul Amani menjadi penterjemah termuda yang bekerja untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kisah beliau diceritakan dalam dokumentari, buku dan film, tetapi dia sentiasa menegaskan bahwa bukan kisahnya yang penting. Ini adalah kisah ibu saya, katanya dalam setiap temu bual, yang bekerja sepanjang hidupnya untuk memberi saya peluang. Ini adalah kisah nenek saya, Nenek Kalsom, yang mewariskan saya cinta kepada bahasa tanpa saya kenali pun. Ini adalah kisah semua orang yang tidak kelihatan, yang mempunyai bakat luar biasa, tetapi tidak pernah mendapat peluang untuk menunjukkannya. Di pejabatnya, di atas meja, dia menyimpan sebuah gambar berbingkai. Ia adalah dari hari itu. Di bilik mesyuarat Iskandar Raya Berhad, seorang gadis dengan beg galas sekolah, dikelilingi oleh eksekutif yang memperolok-olokkannya. Di bawah gambar itu, sebuah plak dengan perkataan yang ibunya telah katakan kepadanya malam itu di hospital. Perkataan boleh mengubah dunia, dan memang begitu, kerana seorang gadis telah membuktikan bahwa bakat tidak memerlukan sijil, bahwa marwah tidak ternilai, dan kadang-kadang gergasi terbesar boleh dirobohkan oleh suara-suara terkecil.
Hanya perlukan keberanian untuk bercakap dan seseorang yang sanggup mendengar.